pada malam ini kita telah ada Encik Herman bin Muhammad Gapar, selaku Guru Penolong Kanan 1 ataupun Guru Penolong Kanan Kurikulum. Dan kita akan terima juga kehadiran Guru Besar, Puan Guru Besar, Puan Norma binti Idrus. Dan juga bersama dengan kita juga ada guru kaunseling, guru kaunseling ataupun guru unit bimbingan dan kaunseling, iaitu Cikgu Fadila binti Abdul Kadir. Dan tak terlupa kita punya penyelaras tahun 6 untuk tahun ini, iaitu Puan Gina Syafika An-Nur, dan guru-guru tahun 6. Baiklah, jadi pada hari ini, pada malam ini, slot kita kita bahagikan kepada 4. Yang pertama kita akan mendengar taklimat untuk PBD ataupun dan juga WASA, ujian akhir sesi akademik yang akan disampaikan oleh Encik Herman. Dan kemudian slot kedua adalah berkaitan dengan psikometrik, ujian psikometrik yang akan disampaikan oleh Cikgu Fadilah, guru bimbingan dan kaunseling. Kemudian Puan Dina Syafika selaku penyelaras akan menyampaikan taklimat berkenaan dengan program tahun 6, dan terakhir sekali Cikgu Zaini selaku SU Kurikulum akan menyampaikan taklimat berkaitan dengan PAJS Kit. Jadi tanpa membuang masa, saya mempersilakan dahulu Encik Herman bin Muhammad Gapar, Guru Penolong Kanan 1 SK Cyber Jaya, untuk menyampaikan maklumat dan taklimat berkaitan dengan PBD, penilaian bilik darjah, dan juga ujian akhir sesi akademik. Dipersilakan. Baik, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sebenarnya terlebih dahulu saya nak ucapkan selamat hari raya. Selamat hari raya, dan maaf zahir batin dari saya dan juga pihak pentadbir sekolah atas apa saja kesilapan yang mungkin telah kami lakukan sebelum ini. Baik, kita untuk meringkaskan masa, untuk menjimatkan masa, saya teruskan ke sesi taklimat pentadsiran bilik darjah dan juga UESA. Sebenarnya ini antara perkara-perkara yang sering menjadi tumpuan setelah kita berubah daripada sistem peperiksaan, kita ada UPSR sebelum ni, dan berpindah kepada sistem pentadsiran bilik darjah, dan baru-baru tahun lepas bukan tahun lepas pun, pada hujung sesi yang lepas kita telah bermula dengan UASA pula. Sebenarnya UASA itu adalah sebahagian daripada apa yang ada dalam pentadsiran bilik darjah. Pentadsiran bilik darjah ini sebenarnya telah pun berada dalam sistem pendidikan kita lebih kurang dah lama sebenarnya, dah berbelas tahun. Hampir sama usianya dengan UPSR tu sebenarnya. Cuma apabila tak ada UPSR, pentadsiran bilik darjah ini telah diperkasakan lah. Cuma ada beberapa isu apabila kita berbincang ataupun berbicara tentang pentadsiran bilik darjah, dan apatah lagi kita telah bertukar pula kepada satu sistem yang kita akses melalui IDME, SPPBB tu. Dan sistem itu masih lagi berada dalam tempoh percubaan sehinggalah sekarang. Dan saya baru ditaklimatkan pada hari Rabu, masalah yang masih timbul dalam sistem SPPB masih belum dapat diatasi sepenuhnya. Baik, kita tengok pentadsiran bilik darjah dulu. Ini adalah elemen yang ada dalam kurikulum kebangsaan kita yang kita panggil sebagai DSKP, yang merangkumi antaranya adalah kandungan, pedagogi dan juga pentadsiran. Yang mana apabila berbicara tentang pentadsiran bilik darjah, tiada pentadsiran yang boleh dilakukan oleh semua guru di mana-mana sekolah sekalipun sekiranya tidak diajar pada murid itu apa yang sepatutnya mereka belajar. Jadi PBD ini tidak akan ditafsir sekiranya murid itu tidak berada di sekolah untuk satu jangka masa yang lama. Jadi konsepnya masih murid itu perlu hadir, perlu diajar, dan selepas diajar barulah boleh cikgu-cikgu membuat pentadsiran. Dan saya tidak dan pihak sekolah tidak pernah mengarahkan mana-mana guru untuk meletakkan TP yang tinggi kepada mana-mana murid sekalipun sekiranya itu bukan tahap yang sepatutnya mereka capai. Jadi mungkin ada nanti antara
anak tuan-tuan dan puan-puan, saya harap tak ada lah. Okay, saya sangat-sangat berharap benda tu tak berlaku. Yang termasuk dalam kumpulan yang tidak berjaya ditafsir. Maknanya murid tu tidak berada di sekolah untuk satu jangka masa yang sangat lama. Dah habis dah, banyak topik dah, tak sempat cikgu tu nak buat pentadsiran, dia masih juga tidak ada di sekolah. Okay. Okey, PBD sebenarnya terbahagi kepada dua, iaitu formatif dan sumatif. Formatif ni berdasarkan topik yang dia pelajari, yang murid pelajari pada setiap sesi kelas, dan sumatif ni yang UASA tadilah. Okey, UASA. Dan saya taklimat yang baru ni telah dimaklumkan yang kemungkinan besar akan ada peperiksaan pada pertengahan penggal sekitar bulan Ogos nanti. Nanti maklumat yang terperinci saya akan maklumkan sebab saya pun tak dapat gambaran sebab arahan awal hari tu cuma ada ujian akhir sesi akademik sahaja. Okay, tapi selepas taklimat baru ni kami dimaklumkan boleh dilaksanakan ujian pertengahan penggal. Nanti bila kami dah dapat keputusan daripada Majlis Guru Besar dan juga JPN, kami akan maklumkan. Okay. Okey, PBD sebenarnya adalah satu pentadsiran berterusan yang mana TP yang diterima oleh anak-anak tuan-tuan dan puan-puan boleh berubah. Okey, boleh berubah. Bukanlah pada satu topik tu setelah dinilai pada kali pertama dia mungkin dapat TP3, TP3 tu kekal sepanjang sesi persekolahan. Tak. Dia masih boleh berubah berdasarkan pentadsiran seterusnya oleh guru-guru yang mengajar. Okay, guru-guru yang mengajar. Perkembangan, kemajuan dan kebolehan pencapaian ini akan digunakan untuk menentukan sebenarnya dia nak menentukan apa minat dan apa kebolehan yang sesuai untuk anak-anak tuan-tuan dan perempuan, terutamanya bila dia melangkah ke alam sekolah menengah nanti. Okay. PBD itu juga adalah satu proses untuk mengumpul dan menganalisa maklumat berdasarkan apa yang dipelajari dan keberkesanan pengajaran oleh guru-guru. Okay, dan guru-guru ini akan menggunakan PBD untuk menentukan tindakan susulannya nanti. Okay, tak ada anak murid yang kami biarkan berada pada TP yang rendah untuk sepanjang sesi persekolahan. Tugas-tugas guru adalah untuk membantu murid mendapat tahap penguasaan yang paling baik boleh dicapai oleh mereka. Okay. Okey, kepentingan PBD kepada guru yang pertama macam saya cerita tadi, mengesan perkembangan murid. Okey, seterusnya mengenal pasti kekuatan dan kelemahan, merancang dan mengubah suai kaedah pengajaran, mengetahui keberkesanan pengajaran dan mengambil tindakan susulan yang mungkin boleh dilakukan serta-merta ataupun juga kita boleh melaksanakan perubahan kepada teknik pengajaran. Mungkin kita perlu kuasai beberapa teknik yang lain seperti pembezaan, pembelajaran modular ataupun kebanyakan murid yang saya perasan, terutamanya murid yang agak kurang suka membaca, mereka lebih gemar dinilai secara kerja-kerja projek. Okay. Okey, kepentingan PBD kepada murid sebenarnya yang ini kita dah maklumkan kepada semua murid sebenarnya pada setiap sesi kelas, setiap awal tahun. Okey, PBD ni apa dia sebenarnya? Apa yang perlu awak capai? Apa yang awak kena ada? Apa yang awak nak? Dan sekolah dah sebenarnya dia dah minta murid untuk tentukan TP yang diorang nak capai untuk sesi semasa, sesi tahun semasa. Dan pihak sekolah, pihak guru-guru cuba sedaya upaya untuk membantu murid mencapai sasaran dan sekurang-kurangnya kalau boleh meningkatkan lagi daripada apa yang mungkin mereka ingin capai. Okey, contohnya kalau kita tengok kepada soal selidik, kebanyakannya takut kepada subjek matematik. Kebanyakannya meletakkan TP yang rendah yang untuk matematik yang mereka mungkin percaya mereka boleh capai sebab takut dia takut nak target untuk diri sendiri kepada TP yang lebih tinggi. Itu adalah tanggungjawab guru untuk membantu murid sekurang-kurangnya capai target ataupun bantu murid tu kenal potensi diri untuk capai kepada tahap yang lebih tinggi. Okey, proses pelaksanaan PDP dan PBD. Sebenarnya setiap kali sesi PDPC perlu ada PBD.
perlu ada penilaian. Mungkin ada persoalan sebab guru yang mengajarnya berbeza, kelasnya pun berbeza, mungkin topik yang diajarnya pun pendekatannya berbeza. Bagaimana TP tu nak diselaraskan. Sebenarnya pihak sekolah telah ada jawatankuasa penjaminan kualiti yang mana penjaminan kualiti diberi sendiri oleh saya dan juga Puan Guru Besar untuk bantu sekurang-kurangnya ada penyelarasan untuk pembahagian TP untuk setiap subjek. Okay, untuk setiap subjek. Dan di penjaminan kualiti ini juga dibantu oleh golongan middle leader lah, guru-guru kanan di sekolah. Okay, ini saya rasa tuan-tuan dan puan-puan pun lebih arif. Okay, jenis pentaksiran yang digunakan untuk pembelajaran formatif. Okay, kita gunakan untuk pentaksiran secara berterusan. Ini untuk pembelajaran lah. Sebagai pembelajaran ini kepada murid. Okay, murid membuat refleksi dan menilai perkembangan diri. Okay, tentang pembelajaran sumatif yang inilah yang kita akan cerita berkenaan dengan ujian akhir sesi akademik tu nanti. Okay, ujian akhir sesi akademik ada terbahagi kepada beberapa subjek yang seperti BM, Bahasa Inggeris, Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Matematik, Sains dan juga Sejarah. Okay. 5 subjek ni tadi soalannya akan disediakan oleh Lembaga Peperiksaan Malaysia. Okay. 5 subjek ini tadi setiap sekolah dia mempunyai JSU yang sama. JSU yang sama untuk setiap subjek, cuma bentuk soalan dan soalannya akan berbeza. Okay. Soalannya akan berbeza untuk setiap sekolah tetapi menggunakan JSU yang sama, jadual spesifikasi ujian. Okay. Okey, untuk pelaporan. Yang ini yang bila saya masuk hari tu memang banyak sangat isu tentang pelaporan PBD ni. Sebabnya pada akhir sesi akademik, akhir sesi akademik itu kementerian telah berpindah kepada satu sistem yang diintegrasikan yang kita panggil SPPB dalam IDME. Okey. Setelah separuh daripada guru-guru SK Cyberjaya mengisi pelaporan itu secara atas talian, sistem mengalami masalah. Sistem mengalami masalah dan bukan sekolah kita sahaja yang mengalami masalah, hampir satu Malaysia. Dan bila berlakunya masalah itu, pihak kementerian telah mengarahkan ataupun memberi kelonggaran kepada pihak sekolah untuk mengisi secara manual. Secara manual dia keluar arahan, cumanya tapak manual dikeluarkan seminggu selepas arahan itu diberi. Okey, selepas seminggu tapak manual itu sendiri pun ada masalah. Dan dalam masa yang sama sistem telah berjaya di atas masalah sistem telah berjaya diatasi dan semua markah telah berjaya dikunci masuk. Cuma selepas pengesahan dilaksanakan oleh pihak pentadbir, menu semakan ibu bapa masih tidak dibuka sehingga kini. Okay? Menu semakan ibu bapa masih tidak dibuka sehingga kini dan saya telah meminta semua guru, bukan tahun 6 sahaja, semua guru daripada tahun 1 sehingga tahun 6 untuk mencetak dan simpan ke dalam fail peribadi murid. Dan sekiranya ibu bapa perlu ataupun nak berbincang, boleh hubungi. Saya dah keluarkan pemakluman itu dalam Telegram rasmi untuk berbincang dengan guru kelas tahun lepas untuk mereka untuk dapatkan salinan itulah PBD dan UASA. Untuk tahap 2 dia sekali je. PBD dan UASA tu dia satu laporan sahaja. Okay? Dia ada dua kolom yang berbeza dekat situ. Okey, untuk pelaporan, untuk sesi akademik 2022-2023 kita telah pun berakhir pada Februari 2023 dan sesi akademik 2023-2024 bermula Mac, yang mana kita kemungkinan besar akan ada pertengahan sesi akademik format baru seperti apa yang telah kita buat pada UASA 2022-2023.
format baru akan digunakan pada pertengahan sesi akademik. Okay. Maklumat lanjut berkenaan dengan tarikh ataupun pelaksanaannya akan kami maklumkan kemudian sebab saya baru menerima taklimatnya pada hari Rabu. Okay. Pada hari Rabu, pegawai yang memberi taklimat pun dia tak sahkan lagi bila tarikhnya dan apakah soalan itu disediakan oleh pihak sekolah ataupun disediakan oleh pihak kementerian. Okay, lembaga peperiksaan. Okey, apakah mata pelajaran yang terlibat dalam PBD? PBD sebenarnya melibatkan semua subjek. Okey, semua subjek apa yang dibelajar di sekolah tu semua subjek akan ada PBD. Termasuklah pendidikan muzik walaupun satu masa. Begitu juga pendidikan jasmani dan kesihatan. Okey, nanti kejap lagi saya respon soalan-soalan tu . Okey, ni saya ni ni yang apa yang berlaku di SK Cyber Jaya lah. Okey, bagaimanakah melaksanakan PBD sekiranya bilangan murid ramai di dalam kelas. Okey, selalunya pihak guru-guru di SK Cyber Jaya dia akan laksanakan secara bergilir dan mungkin juga menggunakan lembaran-lembaran kerja yang berbeza tahap, berbeza penilaian dan apa yang mereka ingin capai pada sesi-sesi semasa. Okay? Sebab purata murid di SK Cyber Jaya untuk semua tahun adalah 48 orang ke atas. Tak ada lagi kelas yang bawah daripada 40 orang, 48 orang kecuali tahun 1 yang belum penuh. Okay? Yang belum penuh. Kita akan menerima lagi murid-murid tahun 1. Okey, ini penjaminan kualiti PBD yang dilaksanakan di sekolah. Cuma sekarang ni kita beralih kepada satu sistem yang kita panggil SPPB tadi. Okey, pementoran selalunya pementoran diketuai oleh para KP, para ketua panitia untuk setiap subjek dan juga sebahagian daripada pemimpin pertengahan iaitu middle leader untuk membantu rakan-rakan guru, ketua panitia dan juga middle leader ni adalah antara guru-guru yang memang pakar, memang berkebolehan, memang berpengalaman untuk membantu rakan-rakan guru yang lain supaya PBD yang dilaksanakan adalah terancang dan juga selaras. Kalau tak selaras juga kita ada penyelarasan. Yang mana penyelarasan ini secara random kita akan ambil beberapa modul, beberapa sampel soalan daripada setiap kelas untuk kita selaraskan TP-nya. Okay. Pengesanan ni untuk membantu kelemahan yang berlaku mungkin dalam sesi PDP dan mungkin juga membantu kedudukan murid di dalam kelas itu sendiri. Dan pemantauan selalunya dilaksanakan oleh pihak pentadbir yang diketuai oleh guru besar. Okey, bolehkah tak, ni saya dah cakap tadi, bolehkah tak penguasaan murid berubah? Jawapannya boleh. Okey, ni adalah bahan-bahan sokongan PBD yang mungkin tuan-tuan dan puan-puan nanti boleh dapatkan untuk lebih memahami PBD ni. Tapi sebenarnya yang ini bahan sokongan ni lebih kepada kegunaan guru lah. Okey, sekarang saya nak tengok soalan. Okey, apakah impak dengan perubahan pada Ogos ni cikgu? Okey, sebenarnya dia bukan ada perubahan, bukan perubahan daripada Februari. Februari tetap ada UASA. Cuma dia tambah satu lagi ujian yang mungkin boleh dilaksanakan di peringkat sekolah secara dalaman pada bulan Ogos. Tujuan dia adalah untuk memastikan murid biasa dengan format soalan peperiksaan nanti. Soalan UASA nanti. Tak boleh sebut peperiksaan, salah. Mana boleh kami dapatkan buku panduan itu cikgu? Ya, ada dekat website. Boleh scan QR code ni juga. Nanti sekejap saya share. Okey, ni. Okey. Okey. Impak pada anak-anak sekarang ni kalau pada saya lah, impak untuk murid sebenarnya. Murid dia dah, satu kita dah berhenti lama sebab kita PKP tu. Okey, PKP. Dan murid tidak langsung biasa dengan soalan-soalan yang berbentuk exam. Langsung. Okay. Terutamanya soalan-soalan seperti
Macam saya sains lah, saya nampak lebih kepada sains sebab format sains bertukar 360 darjah daripada apa yang ada dalam UPSR. Kalau dulu UPSR ada 30 soalan bahagian A, sekarang cuma ada 10. Dulu ada bahagian B saja, sekarang dia ada bahagian B dan bahagian C. Pemahaman murid untuk menjawab terutamanya soalan bahagian B dan bahagian C pada saya agak longgar. Sangat-sangat longgar lah. Kehendak soalan tidak dapat dipastikan, kata kunci soalan tidak dapat dijelaskan. Itu antara kelemahan-kelemahan yang saya nampak dalam kelas lah sementara saya mengajar. Walaupun kita boleh bersoal jawab secara lisan, mungkin murid tu boleh menjawab secara lisan. Cuma kali ini bila soalan tu dia twist sikit, ada perkataan-perkataan yang agak bombastik, justifikasikan, klasifikasikan, dia mula agak keliru dekat situ. Okay. Kalau kita buat penilaian PBD tadi dia berbeza dengan USA sebab kami boleh nilai secara lisan. Kita tanya, kita jalan, kita tengok dia buat apa, kita tanya secara rambang, murid boleh jawab, dia faham konsep, dia faham apa yang dia belajar, cuma nak diterjemahkan kepada kertas peperiksaan itu agak bermasalah. Itu yang saya nampak lah untuk subjek sains. Okay. Mungkin subjek-subjek lain nanti boleh dihuraikan oleh cikgu-cikgu yang lain lah. Okay. Okey, ada apa-apa lagi soalan? Okey, Encik Herman, kita ada satu lagi soalan daripada ruangan chat. Okey, saya bacakan. Okey, mungkin Cikgu Herman boleh respon. Saya kurang faham dengan proses PBD ni Cikgu. Saya kurang setuju dengan komen-komen Cikgu dalam laporan PBD kerana secara keseluruhan komen-komen Cikgu adalah dari ayat yang default dari sistem. Okey, dia macam ni. Nanti yang ini saya akan perkasakan lah. Sebenarnya memang ada komen yang default daripada sistem. Tapi kalau saya tak pakai pun yang tu sebab saya ada ayat saya sendiri untuk gambarkan apa yang murid itu laksanakan di kelas. Okey, proses PBD ini yang paling utama yang puan kena faham, proses PBD perlu berlaku apabila murid itu diajar. Mesti diajar dahulu, diajar kemudian baru dinilai. Bukan murid tu tak datang, tak datang, katalah dia ada kena kuarantin ke apa ke seminggu, minggu depan cikgu tu nak settlekan PBD dia. Cikgu tu bagi lembaran kerja. Minggu lepas tu murid tu tak belajar lah. Dia tak belajar. Tiba-tiba dia bagi lembaran kerja, suruh murid tu jawab. No, itu bukan PBD dan itu bukan penilaian. Penilaian perlu diajar dahulu kemudian baru dinilai. Dan saya akan pastikan perkara itu berlaku dengan baik di SK Cyberjaya. Okey, terima kasih Encik Herman. Okey, jadi kita buka sedikit masa ya untuk sesi soal jawab. Mungkin ada parents yang nak terus bertanya secara lisan, boleh teruskan on mikrofon dan boleh tanya. Okey, sementara itu saya bacakan satu lagi soalan. Okey, bagaimana penyelarasan PBD di peringkat nasional sebab pemakahan antara cikgu dan sekolah mungkin berbeza? Okey. Sebenarnya PBD ini tidak boleh dibandingkan bukan saja di peringkat nasional, sekolah sebelah tu pun kita kemungkinan besar, bukan kemungkinan besar, memang tidak boleh dibandingkan. Okey, sebenarnya tujuan asal PBD ni yang pertama untuk mengurangkan tekanan kepada murid. Kalau banyak sangat perbandingan yang dilakukan, cuma bila berlakunya apa yang saya boleh jamin, PBD yang akan dilaksanakan di sekolah, saya akan pastikan betul-betul murid itu dapat apa yang mereka sepatutnya dapat. Kalau sekolah lain tu saya tak pastilah. Okay. Setakat ini bila isu berkenaan dengan PBD, saya rasa untuk SK Cyberjaya dan sekolah saya sebelum ini pun bila kita bentangkan dapatan di peringkat PPD dan JPN, tiada isu yang berbangkit. Okey, Puan Arnida, betul anak saya pernah mendapat 96 markah. Okey, 96 markah itu mungkin markah untuk penilaian sumatif. Okey, penilaian sumatif. PPD-nya mungkin dia akan berbeza, mungkin pada topik tertentu mungkin dia akan dapat band 3 tadi. Bukan band 3, sekarang kita tak panggil band kita panggil TP, tahap penguasaan. Okey, dia dapat TP3, mungkin pada penilaian topik itu anak puan
belum menguasai lagi TP3. Tapi bila dapat TP3, saya syorkan anak tuan, puan, berjumpalah pada cikgu untuk baiki lagi TP tersebut. Jangan terus stay pada TP3. Okay. Selagi dia tak di-key in dalam sistem dan belum disahkan oleh pihak pentadbir, selagi itulah TP tadi boleh diubah. Terima kasih Cik Herman. Okey, ada Ha. lagi 2 soalan tu yang kita boleh sentuh tentang PBD. Okey, PBD atau WASA lebih penting kerana pemakahan keduanya berbeza. Dan satu lagi soalan, adakah PBD akan affect chances anak-anak nak apply SPP ataupun MRSM? Okey, sekejap. PBD dan UASA lebih penting. Sebenarnya Puan Liza, UASA adalah sebahagian daripada PBD itu sendiri. Memang nampak markah dia berbeza, tapi sebenarnya UASA itu adalah pentadbiran sumatif yang ianya sendiri adalah sebahagian daripada PBD. Jadi walaupun ada perbezaan, perkara itu tidak memberi kesan. Okay. Cuma PBD itu lebih kepada formatif yang mana dia dinilai mengikut topik-topik tertentu untuk setiap kali pembelajaran. Contohnya macam sains, kita ada 13 topik dan berpuluh-puluh lagi subtopik. Jadi TP untuk setiap topik tu akan berbeza-beza sehinggalah kita buat rumusan akhir. Okey. Seterusnya, adakah PBD akan efek chances anak-anak untuk apply SPP dan MRSM? Okey, sebenarnya yang ni susah sikit saya nak jawab. MRSM dan SBP, dia akan minta kita hantar salinan keputusan PBD dan UASA. UASA tak adalah, memang tak sempatnya sebab dia dah akan interview sebelum UASA itu habis. Okey, jadi dia akan minta salinan PBD ni tadi untuk dibawa. Okey, sebenarnya setakat yang saya tahu dan pengalaman saya sebelum-sebelum ini pun, dia cuma akan lihat saja PBD itu di sekolah sebagai bahan sokongan dan kebanyakannya markahnya akan dikira daripada ujian kemasukan. Untuk MRSM dia ada UKKM dan SBP dia ada apa dia? Apa dah nama dia? Lagi satu tu. PKSK Okey. kan? PKSK. Hmm. Okey. Okey, lagi Puan Azlina. Adakah sekolah membuat perancangan untuk, perancangan nanti dia akan diceritakan oleh Puan Dina. Samsyah, adakah kami dibenarkan berjumpa dan berbincang dengan cikgu-cikgu bila-bila masa jika anak dapat TP3 selain hari perjumpaan tersebut? Okey, yang ini memang saya dah bincangkan dengan guru besar dan kami akan beri kebenaran untuk cikgu-cikgu dan ibu bapa berbincang. Cuma kalau boleh maklumkan dahulu kepada pihak sekolah supaya perbincangan itu tidak mengganggu sesi pembelajaran cikgu tersebutlah. Okay? Boleh set dulu hari bila nak jumpa dan saya rasa pihak sekolah tak ada masalah untuk membenarkan ibu bapa berjumpa dengan cikgu-cikgu, terutama untuk perkembangan dan kebaikan anak-anak kita. Okey, jadi saya rasa Cikgu Herman telah menjawab soalan yang telah dikemukakan dan begitu juga soalan daripada Encik Mio Syahrus, okey, dan juga Puan Siti Syuhaida. Okey, cuma mungkin satu sekali last Cikgu Herman, okey, ada soalan daripada Puan Violet. Okey, bagaimana cikgu di sekolah boleh memberikan tumpuan di mana murid dalam satu kelas terdapat lebih kurang 50 orang murid? Oh, yang itu antara perkara, saya rasa perkara paling baik lah yang berlaku di SK Sdn Berjaya sebab kita ada cikgu-cikgu yang sangat committed dan mampu melaksanakan PBD dengan baik setakat ini. Sekurang-kurangnya cikgu-cikgu tahun 6 ini adalah antara cikgu-cikgu yang kita kumpulkan untuk membantu murid-murid sebelum meninggalkan SK Sdn Berjaya. Mereka berada dalam keadaan yang sangat baik dan insya-Allah boleh diterima oleh mana-mana sekolah yang mereka pilih. Okey, memang sebenarnya itulah cabaran kami sebab membuat penilaian untuk jumlah murid yang sangat ramai. Okey, tapi insya-Allah perkara ini akan dapat kami atasi. Kami gunakanlah macam kaedah, kita gunakan flip classroom, kita gunakan modul, kita gunakan lembaran kerja yang berbeza. Cuma kita dah diberi arahan buku kerja tidak boleh digunakan di dalam kelas sewaktu sesi PDP. Jadi saya minta tuan-tuan dan puan-puan faham kalau ada buku kerja yang tidak digunakan lah
tidak digunakan oleh guru. Sebenarnya kami dah maklumkan kepada murid, sebenarnya buku kerja tu adalah untuk latihan sokongan di rumah. Latihan sokongan di rumah. Sebab itu surat arahan yang diberikan pada sesi 2022-2023 masih berkuat kuasa dan perkara itu belum dibatalkan. Okey. Okey, baik. Terima kasih Encik Herman atas penjelasan yang telah diberikan. Okey, jadi saya kira penjelasan berkenaan PBD dan WASA telah diberikan dan sekiranya ibu bapa ada sebarang persoalan, okey, boleh berhubung dengan guru-guru kelas, okey, boleh berhubung dengan pihak sekolah untuk pertanyaan lanjut. Okey, jadi sekian saja daripada Encik Herman. Okey, berkenaan dengan PBD dan WASA, dan saya kira eloklah sekiranya kita teruskan dengan slot yang kedua. Okey, yang akan disampaikan oleh Cikgu Fadilah binti Abdul Kadir, okey, guru unit bimbingan dan kaunseling. Okey, Cikgu Fadilah akan menyampaikan taklimat dan maklumat berkenaan dengan ujian psikometrik. Okey, dengan segala hormatnya saya mempersilakan Cikgu Fadilah. Dipersilakan. Okey, boleh dengar ke? Jelas tak? Saya lupa nak testing. Okey, Assalamualaikum dan selamat malam. Serta selamat Hari Raya saya ucapkan kepada semua ibu bapa murid-murid tahun 6 SK Cyberjaya. So jadi sebelum tu saya perkenalkan diri. Terlupa. Terima kasih ya Cikgu Miss Suraya. Okey, so sebelum tu saya perkenalkan diri. Okey, nama saya Cikgu Fadilah binti Abdul Kadir. Okey, saya merupakan guru bimbingan dan kaunseling sesi pagi. Untuk pengetahuan semua ibu bapa, guru kaunseling sesi pagi ada 2 orang ni sekarang saya dan juga Cikgu Aina. Sebelum ni saya seorang. So jadi alhamdulillah dah ada kemasukan seorang lagi guru kaunseling. So jadi Cikgu Aina. Okey, so jadi saya teruskan untuk memberi penerangan berkaitan dengan pentaksiran psikometrik yang merupakan salah satu komponen dalam pentaksiran PBS pentaksiran berasaskan sekolah. So jadi termasuklah antara 3 tu komponen tu adalah PBD, psikometrik dan PAJSK. So jadi pentaksiran psikometrik ni adalah di bawah seliaan unit bimbingan dan kaunseling. Jadi saya dan Cikgu Aina akan menyelaraskanlah pentaksiran psikometrik untuk murid tahun 6. Okey, next. Okey, so jadi untuk pengetahuan semua ibu bapa, murid tahun 6 akan menjalankanlah pentaksiran psikometrik untuk sesi 2023-2024. Kami akan tunggu arahan daripada KPM, dapat surat kita akan laksanakan. So jadi setakat ni saya tak ada maklumat lah bila pentaksiran psikometrik ini akan dijalankan. Okey, so jadi pentaksiran psikometrik ni untuk pengetahuan semua, dia menggunakan instrumen pentaksiran yang bukan berasaskan kurikulum. Okey, so dan proses PNP. So tak ada kaitan dengan subjek akademik lah seperti PBD. So dia lain so nak tengok track psikologi dan nak tengok minat dan kecenderungan murid. Okey, next. Okey, so jadi kat situ dia ada maklumat-maklumat ni sudah saya akan kongsikan nanti dengan ibu bapa nanti slide ni sebab saya akan beritahu secara ringkas lah berkaitan pentaksiran psikometrik ni. So jadi kaedah yang digunakan. Cikgu boleh tolong tukarkan jadi slide show tak? Sebab tak nampak kecil sangat. Oh ya ke? Dina tolong Dina. Kejap ya, sebab saya dah tekan yang slide show tapi dekat skrin dia macam tak keluar pula. Dia still show macam ni. Sekejap ya. So kecil jadi kecil Itulah. Kejap Mungkin boleh zoom ke Dina? Kat bawah tu. Try zoom tu Dina. Okey tak? Okey. Okey tak macam tu? Ke masih tak nampak? Okey, boleh ke? Okey, saya rasa okey ya. Okey teruskan. Okey, boleh saya teruskan? Okey, so jadi pentaksiran psikometrik ni juga adalah kaedah yang digunakan secara sistematik. Okey, kalau dulu sekolah-sekolah menengah baru murid-murid
Okey, tingkatan 3 baru diberi pilihan untuk aliran bidang masing-masing, sama ada sains, sastra atau akaun. So jadi sekarang ni KPM dia nak di peringkat sekolah rendah lagi, nak membantu murid melihat potensi diri, sebab setiap murid ni manusia ni unik. Okay, sebagai dalam kaunseling juga manusia ni unik dan murid-murid dia ada potensi diri masing-masing. Setiap murid berbeza. Okay, murid A tak boleh disamakan dengan potensi murid B. Okay, murid B tak boleh disamakan dengan potensi murid C. So mereka ada kelebihan diri masing-masing. So jadi pentaksairan psikometrik ni lah dibuat untuk mengukur dan meramal. Okay, apa benda perkara yang berkaitan dengan personaliti murid yang ada kaitan untuk kejayaan masa hadapan. So ini boleh dikaitkan dengan selalunya dengan bidang kerjaya lah. Okay, bila dari segi sistem pendidikan ni di akhir sekali apa kerjaya yang dipilih oleh murid. So jadi adakah sesuai dengan potensi diri dia, minat dia, kecenderungan, sebab dia ada kaitan. So ini salah satulah pentaksairan psikometrik. So jadi hasil dapatan ni dia boleh juga digunakan untuk mempertingkatkan pembelajaran murid. So murid tahu hala tuju. Okay, mana yang dia nak fokus. Kalau ada murid tu yang dia nak jadi doktor, so dia boleh tahu adakah potensi dia, minat dia, kecenderungan dia logik atau paralelistik dengan diri sendiri. Okay, dan PPSI ni juga, PPSI ni singkatan kepada pentaksairan psikometrik. Saya singkatkan, menggunakan instrumen pentaksairan yang tidak berasaskan tadilah kurikulum dan proses pengajaran dan pembelajaran. Okay, dan PPSI ni mengukur kebolehan semula jadi. Setiap murid ni dia ada kebolehan semula jadi dan kebolehan yang diperolehi daripada pengalaman dan persekitaran. So sebab itu setiap murid berbeza. So jadi fungsi PPSI ni dia nak kenal pasti potensi, minat, kecenderungan dia. So nak tahu apa dia minat, apa yang dia cenderung. Itu sahaja. Okay, dan bila menyedari potensi tu, so dia tahu apa kekuatan dia, apa kelemahan dia. Kadang-kadang kelemahan tu boleh dijadikan satu kelebihan untuk dia mempertingkatkan jadi diri masing-masing lah. Siapa suruh buka? Mana tengah kelas ni? Dan PPSI ni juga membantu murid merancang hala tuju kerjaya masing-masing. Okay, tipikal lah kalau kita tanya murid dia dah besar nak jadi apa, so jadi selalunya macam kita dulu-dulu bila cikgu tanya nak jadi guru, nak jadi doktor, nak jadi lawyer, itu adalah kerjaya-kerjaya yang sering tipikal oleh murid. Tapi sebenarnya kalau saya bagi taklimat kat murid berkaitan dengan psikometrik ni, saya kata saya akan maklumkan bahawa kerjaya di dunia ni memang banyak. Okay, so jadi tak semestinya kalau awak nak jadi doktor, sesuai tak dengan potensi diri awak, minat awak, kecenderungan awak. Okay, tak semua susah jadi doktor, tak semua susah jadi lawyer. So jadi ini ada kaitan lah. Okay, next. So jadi komponen dalam psikometrik ni juga macam tadi saya cakapkan, kebolehan semula jadi ni dan kebolehan yang diperolehi ni akan menentukan, dia akan menentukan minat dia, sikap dia, personality dia, kecenderungan dia dan kemahiran berfikir, kemahiran menyelesaikan masalah. So jadi untuk sekolah rendah, okay, kalau ikutkan pentaksairan psikometrik ni dia ada 4. So ni termasuk sekolah menengah. So jadi untuk sekolah rendah hanya 2 sahaja yang diukur, iaitu aptitude am dan aptitude khusus. Lepas ni saya akan jelaskan apa itu am dan apa itu aptitude khusus. So jadi bila hasil dapatan ni membantu murid membuat keputusan yang lebih praktikal dan realistik dengan diri masing-masing. Okay, memberi maklumat. So jadi bila dah tahu dominan ataupun potensi diri, so jadi boleh merancang hala tuju di peringkat sekolah rendah lagi. Okay, next. Okay, so ni maklumat inventory PSI lah. So jadi untuk sekolah rendah, untuk tahun 6 dia ada 2 lah, aptitude am dengan aptitude khusus. So jadi aptitude am ni di bahagian A. Tak apa, Adina next ni lah. Dia ada kaitan dengan next. Okay. So jadi untuk format item psikometrik tahun 6, so dia ada 2 bahagian. Yang pertama bahagian A ni inventory kecerdasan pelbagai. So dia nak mengukur. Yang ini jawapan dia inventory ni murid pilih ya atau tidak sahaja. So dia ada 90 item.
Okey, dan manakala bahagian B pula adalah kemahiran menakul dan kemahiran menyelesaikan masalah. So ini macam ala-ala soalan IQ lah. Okey, kemahiran menakul ni maksudnya membuat pertimbangan yang logik. So jadi ada soalan berdasarkan situasi, so apa jawapan dia akan pilih lah. So ada jawapan yang betul yang menunjukkan logik terhadap sesuatu soalan tu. Okay, so tempoh masa yang diberikan oleh murid ialah 1 jam 30 minit. Okay, next. Okay, inilah secara detailnya yang saya kata tadi, bila bahagian A tu dia menggunakan inventory kecerdasan pelbagai oleh teori ni oleh Howard Gardner. So jadi kalau ikut teori ni setiap murid ataupun kita jugalah kalau kita buat pentaksiran ni, setiap manusia ni dia ada 9 item kecerdasan. So jadi konstruk bahagian A itulah verbal linguistik, logik matematik, intrapersonal, interpersonal, visual ruang, nationalist, kinestetik, music dan existential. So jadi 9 item ni kalau ikut teori Howard Gardner ni, kecerdasan pelbagai ni memang semua murid ada, tapi yang mana dominan. So jadi sebab itulah ada yang dapat item contohnya logik matematik dia dapat skor tinggi, tapi logik muzik dia dapat skor rendah. So jadi jangan risau. Sebab setiap tahun kalau bila di akhir bila dapat result, ada parent lah yang akan WhatsApp PM saya untuk cikgu kenapa markah anak saya ni skor rendah, dia akan menjejaskan ke? Tidak sama sekali. Okay, saya jawab tidak sama sekali kerana dia nak tahu anak tuan-puan ni minat cenderung ke mana. So jadi setiap manusia dia ada dominan dia. Dia ada potensi dia, dia ada minat yang tersendiri. So jadi yang bahagian A ni 90 item ni hanya murid akan jawab ya atau tidak. Lepas ni saya akan bagi contoh soalan yang beberapa contoh soalan yang mungkin untuk pengetahuan ibu bapa apa contoh soalan dia. Okey, untuk bahagian B ni mulai tahun lepas sebelum ni hanya menggunakan bahagian A saja 90 item, tetapi bermula tahun lepas ada penambahbaikan daripada KPM untuk pentaksiran psikometrik yang menggunakan bahagian A dan B. So ditambah ada bahagian B dari segi kemahiran penaklulan dan penyelesaian masalah. So ada soalan. Yang ini 30 item dan murid kena pilih jawapan. So dia ada A, B, C, D. Okay, dia bagi soalan, situasi dan murid akan jawab lah. Dia ala-ala soalan IQ test lah yang saya kata mesti masukkan tadi. So keseluruhan dia adalah 1 jam 30 minit. Okay, soalan nanti saya akan jawab selepas ni Okay, saya habiskan dulu. Okay, so jadi next. Okay ni, next. Ni contoh. Ni contoh soalan yang bahagian A lah. Saya suka melukis gambar. Okay, so jadi murid akan jawab ya atau tidak. So dia tak ada jawapan betul atau salah. Dia hanya nak tengok murid tu cenderung minat apa. Okay, so selalunya minat ni ada kaitan dengan potensi diri, apa yang dia suka, dan dia akan ada kaitan dengan pemilihan kerjaya dia pada masa akan datang. Okay, so dia bergantung kepada kebolehan satu, kebolehan semula jadi dan kebolehan yang diperolehi daripada pengalaman dan persekitaran lah. Okay, so contoh yang soalan lain, saya mudah bergaul dengan semua orang. So, ya atau tidak? Sebab tu saya kalau bagi taklimat sebelum pentaksiran psikometrik ni dijalankan, memang saya akan bagi taklimat pada murid tahun 6 dan saya akan minta murid untuk menjawab dengan jujur. Maksudnya kadang-kadang murid ni bila jawab soalan ya tidak ni, dia main jawab je. Tapi saya kata apa, kalau awak nak dapat hasil ataupun dapatan yang orang kata jujur, awak kena jawab dengan jujur lah. So jadi bila hasil dapatan tu dibuat dengan betul, so jadi insyaAllah hasil dapatan tu dapat membantu untuk dia merancang masa depan, meramal masa depan dia dari segi pemilihan kerjaya yang sesuai lah dengan dia. Okay. Tapi sebenarnya nanti di sekolah menengah akan ada. Okay, inventory minat kerjaya, inventory trait personality. So mungkin akan ada perubahan dan mungkin sama. So jadi itu depends pada
persekitaran yang murid-murid hadapilah. Okey. So jadi contoh yang ketiga tu, saya suka permainan yang berkaitan dengan nombor. Ya atau tidak? So dia akan jawab je lah. Okay, so jadi yang sebelah kanan tu adalah contoh soalan untuk bahagian B. Okay, kemahiran menakul dan penyelesaian masalah. So dia akan tanya dan untuk pilih lah. Ikutkan ada 4 A, B, C, D. A, B, C, D jawapan dia. Okay, next. Okay, ini adalah contoh dapatan kalau murid dah jawab, akan keluarlah skor. Okay, so jadi antara senang item ni saya kata apa, mustahil semua dapat skor tinggi. So jadi jangan risau ibu bapa. Okay, kalau boleh dia nak, kalau tengok skor 20 tu dia dah risau. No, okay, ini adalah item saya cakap tadi, dia setiap murid ni dia ada dominan dia punya minat dia. Dia tak akan minat semua benda. Dia akan minat satu perkara. So dominan mungkin 3 atau 4 yang akan tinggi. Yang lain tu mungkin skor sederhana ataupun rendah. Okay. So jadi bahagian B tu adalah konstruk dengan kemahiran menakul lah. So jadi ada soalan 30 item tadi. So jadi ini akan keluarlah. Untuk pengetahuan semua ibu bapa, sebelum ni pentaksiran psikometrik ni dia dijalankan secara manual lah. Maksudnya tulis dekat borang jawapan. Okay, mulai tahun lepas telah dijalankan secara online. Okay, jadi tahun lepas first time lah saya jalankan secara online. Kita akan buat di makmal lah, ikut kelas. So jadi kalau yang online yang tahun lepas ni, dia terus boleh keluar result. Macam sebelum-sebelum ni kita kena tanda, ada masuk dalam tapak yang telah disediakan oleh KPM, lepas tu baru boleh kita print dan kita kongsi dengan murid-murid. So jadi ni contoh hasil dapatan lah. Okay, next. Okay, yang ini adalah penerangan tentang setiap item. Ibu bapa jangan risau sebab sebelum pentaksiran saya memang dalam taklimat bersama dengan murid, saya akan beri detail satu-satu berkaitan dengan item, konstruk item ni supaya murid faham. Okay, dan apa kaitannya dengan kejayaan? Contohnya, kalau logik matematik dia dapat skor tinggi, okay, apa kejayaan yang sesuai dengan dia? Okay, sebab dia berkaitan dengan nombor. So apa bidang kejayaan yang sesuai dengan dia. Okay, so jadi dia akan yang mana dominan lah. Okay, next. Saya rasa itu sahaja. So jadi mungkin saya boleh menjawab soalan-soalan daripada Okey, mungkin sambil Cikgu Fadilah tengok soalan yang telah dikemukakan di ruangan chat, saya cuba jawabkan satu dua soalan yang saya rasa saya tahu jawapannya, tapi mungkin Cikgu Fadilah kalau salah Okey, adakah 2 kali awal tahun ke dan awal tahun akhir tahun ke pentaksiran ni? Okey, setahu saya dah beberapa tahun ni cuma sekali je. Betul Cikgu Fadilah? Ya, betul, sekali sahaja. Dan kalau ikutkan yang tahun lepas punya dilakukan pada bulan Januari kalau tak silap, untuk sesi 2022-2023. Tapi tahun ni saya difahamkan mungkin akan diawalkan. Okay, kerana sebenarnya selepas pentaksiran psikometrik ni saya guru bimbingan kaunseling, saya akan buat sedikit intervensi lah selain saya berkongsi maklumat dengan cikgu-cikgu berkaitan dengan result ni, dan saya juga akan buat intervensi pergi kelas lah, ikut kelas. So saya akan masuk setiap kelas untuk berkongsi result bersama murid-murid dan membincangkan. So jadi mungkin ada murid yang nak secara individu dengan lebih detail, saya akan buat sesi kelompok ataupun sesi bimbingan individu. So jadi memang saya dah maklum kat murid lah, kalau sesiapa yang rasa dia nak lebih detail lagi, so dia boleh akan jumpa personal. Okey, kemudian ada soalan yang ditanyakan, adakah soalan dalam bahasa Melayu atau di bahasa? Rasa bahasa Melayu betul Cikgu Fadilah? Okey, dalam bahasa Melayu, ya. Dalam bahasa Melayu. Okey, alright. Kemudian ada juga soalan yang bertanya, adakah ujian psikometrik ini penting dalam penempatan SBP dan MRSM? Okey, kemudian satu lagi soalan, okey, bagaimana nak dapat contoh-contoh soalan psikometrik untuk
praktis. Dan Puan Nadia juga ada sebut ya, bila sebut perkataan pentaksiran tu macam ada pressure kata kena score. Apa pendapat Cikgu Fadila? Tak ada. Itulah sebab saya bila ada taklimat bersama parent ni, sebab murid memang saya bagi tahulah. Okey, ni berbeza dengan pentaksiran PBD. Okey, macam subjek masing-masing nak kena ada skor grade A, B, C, D. Ini tak. Dia just nak tahu awak minat apa sahaja. Okey, saya akan berkata dengan murid, kata awak minat, nak tahu minat dan cenderung awak. Itu saja, tak boleh membantu dari segi hala tuju bidang kerjaya dan masa depan. Itu sahaja. Okey, so jadi adakah ujian psikometrik ni penting dalam penempatan? Okey, yang ini sebenarnya kalau ikut yang sebelum-sebelum ni, SBP dan MRSM dia ada ujian dia sendiri. Okey, macam tahun lepas kalau berdasarkan dengan murid, saya tanya murid-murid apa semua, memang sebenarnya SBP dengan MSN dia ada ujian dia sendiri. Dia pun ada juga psikometrik ni kalau tak silap. Okay, so kalau kata penting untuk penempatan tu saya rasa bukan 100%. Sebab SBP sekarang dengan MRSM dia ada ujian dia sendiri. Okay, soalan yang diberikan nanti dalam bahasa Melayu. Okay, dalam bahasa Melayu lah. Tadi ada yang kata boleh dapat contoh-contoh soalan ke Puan Fadila? Okey, sebenarnya soalan ni adalah terhad. Okey, macam tadi contoh soalan yang bahagian B tu pun saya bukan soalan yang actual daripada kertas soalan sebab dia adalah sulit lah, terhad, so saya tak boleh nak kongsikan. Tapi lebih kurang macam tu lah soalan dia. Okey, cuma yang bahagian A ni item intervensi kecerdasan pelbagai ni contoh soalan tu lebih kurang macam tu. Saya suka nombor. So murid ya atau tidak? Dia suka nombor tak? So dia akan jawab ya ataupun tidak. Okey, jika diambil sekali adakah valid sebab mungkin awal tahu mereka tidak tahu lagi. Nak jadi dan selepas pembelajaran. Sebab itulah sebelum pentaksiran saya memang akan bagi taklimat pada murid. Saya akan bagi taklimat pada murid apa implikasinya ataupun hasil dapatan ni untuk apa. Awak dapat untuk apa. Okey. Okey, terima kasih Cikgu Fadila. Memang kalau kita tanya murid ni ada yang berdasar pengalaman saya, bila saya tanya cita-cita nak jadi apa, kerjaya yang awak nak pilih pada masa akan datang, kadang-kadang dia pun tak tahu. Okay, so jadi mungkin sebab itulah macam di bawah unit women counselling kami ada minggu kerjaya. So jadi benda-benda tu membuat nak menyalurkan info-info berkaitan kerjaya. Okay, sebab dulu kerjaya ni murid tipikal, dia benda yang sama je dia akan pilih. So jadi sekarang ni kita nak meluaskan bahawa kerjaya ni dalam bidang yang sangat banyak dan cabang dia sangat banyak. Okay, saya ada soalan boleh ke saya tanya? Boleh. Okay. Yes, okay. First of all, saya mengalu-alukan sangat inisiatif ni. Thank you to teachers in SK Cyberjaya. Tapi saya nak tahu dalam perancangan untuk membuat psychometric test ni, ada tak program sebelum tu yang boleh memberi pelajar gambaran dengan apa yang boleh bantu kecenderungan pelajar? Macam kalau kat rumah, of course lah, the parents would say, you kena jadi doctor and all that. Tapi dalam keluasan kecenderungan pelajar tersebut, ada tak program yang akan dijalankan oleh pihak sekolah? Okay, so itu cik kata macam kadang-kadang ada minggu kerjaya contohnya. Okay, selalu minggu kerjaya ni memang buat awal lah, maksudnya sebelum pentaksiran tu murid-murid dah didedahkan. Kemudian dalam kelas pun saya dalam satu-satu bidang dalam unit bimbingan kaunseling, kelas bimbingan adalah berkaitan dengan pendedahan tentang kerjaya. So jadi saya ada jugalah membuat kelas bimbingan yang memberi maklumat tentang pemilihan kerjaya oleh murid. Okey, apa kepentingan dia. Dan bila pentaksiran dilakukan, so jadi bila dah tengok minat, sebab dia dah tahu minat ataupun cenderung, so dalam kelas tu selalunya lepas habis pentaksiran lah, okey, saya akan masuk by class dan saya akan cuba kaitkan dengan cita-cita yang dia ada sekarang dengan yang keputusan yang dia dapat. Sama ada benda tu realistik tak?
dengan Okay. kejayaan yang awak sebelum ni just awak tentukan tanpa ada berdasarkan pentaksiran apa-apa yang dah dibuat. Macam tu. Okay. Alright, okay. Terima kasih. Saya ada soalan nombor 2. Result test tadi, saya dengar cikgu akan menjalankan the conversation with the student kan? Yeah. So the result test tersebut, macam mana akan dia disampaikan kepada ibu bapa? Okay, itu sebablah bila bermula tahun lepas memang saya rasa lebih bagus sebab keputusan boleh terus ada dalam sistem. So jadi Sistem, sebenarnya parent boleh tengok. Boleh see, tengok. okay. Dalam MOE punya ni Ya. Sebab Okay. tapi saya kena on-kan dia punya, sebab saya kena on-kan baru parent boleh tengok. Tetapi dan murid boleh boleh print dah. Jadi tak ada masalah, memang boleh tengok. Sejak online ni lagi memudahkan. Okay. Alright. Okay. Thank you. Okay. Terima kasih. Terima kasih kepada Puan Aisyah atas soalan yang telah disampaikan. Terima kasih juga kepada Cikgu Fadila kerana telah memberikan taklimat. Mungkin ada soalan yang mungkin boleh diperjelaskan lagi jawapannya kemudian melalui hebahan di grup WhatsApp Yeah. Baik, tanpa melengahkan masa, kita akan ke slot yang seterusnya. Yang mana saya akan mempersilakan penyelaras tahun 6 tahun ini iaitu Puan Dina Syafiqah An-Nur untuk menyampaikan maklumat berkaitan dengan program yang telah dirancang dan akan dilaksanakan untuk tahun ini. Dipersilakan Puan Dina. Assalamualaikum dan salam sejahtera diucapkan kepada parents, penjaga, guru-guru dan rakan-rakan sekalian. Untuk program kecemerlangan PPSR tahun 6, before saya pergi kepada program kecemerlangan, saya rasa eloklah sekiranya saya perkenalkan diri saya dulu. Saya Dina Syafiqah An-Nur binti Azhar, tapi boleh panggil Madam Dina. Students kenal saya dengan Madam Dina. Penyelaras tahun 6 dan dibantu oleh Puan Rafidah binti Jaafar sebagai pembantu penyelaras. So sebelum saya mulakan sesi dengan program, saya rasa eloklah sekiranya parents kenal dahulu guru-guru subjek yang mengajar murid-murid tahun 6 sebab saya rasa mungkin ada yang kenal lama tapi tak kenal muka ke. So kita teruskan dengan sesi pengenalan guru-guru subjek lah. Saya just paparkan gambar so tuan dan puan boleh tengoklah untuk subjek bahasa Melayu. Cikgu-cikgu inilah untuk yang mengajar subjek bahasa Melayu iaitu Cik Roslina, Cikgu Kasim Melati, Cikgu Rozilawati, Cikgu Siti Nur, Cikgu Siti Noreha, Cikgu Norida dan juga Cikgu Azura Saari. And then untuk bahasa Inggeris pula kita ada Madam Ashikin, Madam Dina, saya, Teacher Rosmalina, Miss Suraya, Teacher Farah, Teacher Azian dan juga Teacher Pravina. Dan bagi subjek matematik kita ada Sezaini, Cikgu Rafida, Cikgu Edi, Cikgu Nasrun dan Cikgu Farizan. Seterusnya subjek sains Teacher Zubaidah, Cikgu Nolizan, Cikgu Herman, Cikgu Noli dan juga Cikgu Azimah. And then untuk subjek sejarah hanya ada 2 cikgu iaitu Cikgu Warohani dan juga Cikgu Ruzilawati. Dan untuk pendidikan Islam banyaklah ustazah-ustazah iaitu Ustazah Husna, Ustazah Aisyah, Ustazah Hanizah, Ustazah Siti Nurul Ain, Ustazah Badriyah, Ustazah Nur Rashila, Ustazah Nurul Ain, Ustaz Izzat, Ustazah Nurlina dan juga Ustazah Sakinah. Untuk subjek pendidikan Islam ni dia termasuk yang guru yang mengajar tasmik dan juga ulum. So saya gabungkan sekali lah. And then seterusnya untuk subjek bahasa Arab ada Ustazah Amalina, Ustazah Siti Nurul Ain, Ustazah Sakinah dan juga Ustazah Fauziah. And bagi subjek bahasa Tamil hanya ada 1 orang cikgu which is Cikgu Sulochana. Sama juga subjek pendidikan moral untuk tahun 6 Puan Norma GB selaku guru. And then pendidikan kesenian 2 orang cikgu iaitu Cikgu Aisyah dan juga Cikgu Mazlina. And then untuk PJPK, pendidikan jasmani dan pendidikan kesihatan, Cikgu Aiman, Cikgu Zaini, Cikgu Nolizan atau dikenali sebagai Cikgu Jan dan juga Cikgu Nasrun. Reka bentuk teknologi, 2 orang cikgu sahaja, Cikgu Farizan dan Cikgu Syuhaila dan juga Cikgu muzik,
hanya seorang, iaitu Cikgu Azura Wahab. So ini adalah senarai nama guru-guru yang mengajar murid-murid tahun 6 pada tahun sesi 2023 dan 2024. Okey, so ini adalah main agenda sebenarnya pada malam ini, iaitu mengenai program kecemerlangan PPSR tahun 6 bagi sesi 2023 dan juga 2024. Untuk makluman ibu bapa sekalian, PPSR bermaksud it stands for pelaporan pentaksiran sekolah rendah, which is mana kita taksir murid secara holistik. Okey, so ini adalah senarai program. Saya harap ibu bapa dapat lihat dengan jelaslah. Okey, senarai program yang besar untuk murid-murid tahun 6, which is the first one, kita ada pentaksiran PBD, tapi mengikut apa yang taklimat Cikgu Herman bagi tahu tadi, PBD akan dilaksanakan pada Ogos, right? So dekat situ tarikh tu nanti saya pindah Ogos 2023. And then bahan akan difotostat di luar, tuan-puan boleh tengok perincian. And then kita juga ada program champion, which is menggunakan buku modul PBD selaras daripada MGB Selangor. Okay, untuk buku modul PBD ni guru-guru akan gunakan sepanjang sesi, which is bermula Jun dan Disember 2023. Sebaik saja kita belilah buku modul tersebut. Okay, this one merangkumi 4 subjek, which is BM, BI, Maths and also Science. Okey, seterusnya untuk program tahun 6 kita ada motivasi tahun 6, which is ada 2 siri. Siri 1 adalah dalaman diberikan oleh kaunselor sekolah, dan juga siri 2 kita akan jemput penceramah luar lah. Okey, motivator luar. Motivasi 1 akan bermula pada bulan Mei 2023. Nanti tarikh saya akan keluarkan kemudian. And then untuk motivasi 2 penceramah luar tu akan diadakan pada Oktober 2023. InsyaAllah kalau tak ada perubahan kita akan follow tarikh-tarikh ni lah. Okey. Seterusnya adalah pentaksiran psikometrik yang diberikan taklimat tadi oleh Cikgu Fadilah. Tarikh dan perincian bergantung kepada surat arahan KPM yang kita masih lagi belum dapat. And then seterusnya kita juga ada program kerohanian, which is amalan bacaan surah Ar-Rahman, doa rabitah dan juga solat hajat sepanjang sesi Jun hingga Februari 2024. Okay, and then seterusnya tahun 6 juga guru-guru juga merancang untuk mengadakan bengkel pemantapan mata pelajaran. Kita akan try cuba untuk fokuskan UASA, UASA, UKKM dan juga PKSK untuk kemasukan ke sekolah khusus. So yang ni kami akan cuba untuk jemput penceramah luar dan juga guru yang arif ataupun yang ada pengalaman yang tahu mengenai UKKM dan juga PKSK. Okay, this one untuk 5 subjek, which is BM, BI, Maths, Science dan Sejarah. Okey, bukan itu sahaja, kita juga ada siri peningkatan bakat dan sasiah murid yang akan diadakan pada November sehingga Februari, iaitu ada program Hala Tuju Kerjaya, program awal remaja di bawah bimbingan dan kaunseling, program bacaan nilam PSS, unit panitia BM dan juga BI, and then sebelum murid-murid habis sekolah rendah dan melangkah ke sekolah menengah, kita juga akan adakan permainan dalaman dan sukan dan juga jamuan tahun 6. Okey, untuk permainan dalaman dan sukan, sekolah akan sediakan hadiah dan sijil penyertaan lah. This one untuk pelibatan dalam peringkat sekolah. Okey, and yang terakhir kita akan adakan program Hari Penyampaian Sijil Tamat Sekolah tahun 6 atau lebih dikenali sebagai Hari Graduasi yang akan diadakan insyaAllah pada Februari 2024. Jadi untuk perincian, tuan dan puan boleh tengok dekat situ, iaitu kita perlukan fail cetak untuk masukkan pelbagai sijil pentaksiran individu murid di hujung tahun, and then kos percetakan pelbagai sijil pentaksiran, sewaan dan persiapan Dewan Majlis, and then kos sewaan, cucian dan sanitasi jubah, gambar graduasi individu dan juga cenderahati, which is t-shirt badge yang memang selalunya setiap tahun akan ada diberikan kepada semua murid-murid tahun 6. Jadi berdasarkan semua program yang saya telah senaraikan, kami AJK tahun 6, guru-guru bersama barisan pentadbir bersetuju untuk mengutip yuran sebanyak RM150
untuk tujuan pengurusan dan juga program tahun 6 ni. Diharapkan dengan kutipan wang ini segala program yang kami telah rancang dapat dijalankan dengan sebaiknya, and then yuran ini juga yang 150 yang saya cakap tadi akan dihabiskan dalam tahun semasa. Okay, so ini adalah segala perincian program lah untuk tahun 6 sesi 2023 dan 2024. So saya rasa itu sahaja daripada saya. Sekiranya ada soalan, ruangan Okey, di ruangan chat belum ada lagi soalan Puan Dina. belum ada soalan. So kalau ada sesiapa yang ingin bertanyakan soalan mungkin boleh terus buka mic dan tanya ataupun just type di ruangan chat. Tapi sebelum tu saya juga nak ingatkan untuk ibu bapa sila isikan link kehadiran supaya untuk tujuan dokumentasi kami. Okey. Cikgu Herman baru letakkan link link tersebut di ruangan chat. Ada sebarang persoalan berkaitan dengan program tahun 6 yang telah disampaikan oleh Cikgu Dina? Cikgu. Cikgu pula. Maafkan saya, biasa saya bagi kursus untuk cikgu, jadi bila bercakap dengan ibu bapa pun saya ter-address cikgu pula. Macam ni tuan-tuan dan puan-puan, sekiranya ada masalah untuk buat bayaran, boleh berhubung dengan guru kelas masing-masing, dan kita pun kalau boleh tak nak membebankan lah. Sekiranya ada masalah, kalau nak bayar sekurang-kurangnya 3 kali ansuran pun masih boleh kita terimalah. Cuma kami harapkan persetujuan sebab untuk menampung semua kos yang kita rancang ni lah. Bila kita parents boleh mula buat bayaran, Cik Herman ataupun Puan Dina? Nanti saya akan edarkan surat. Kalau ikutkan bayaran 150 tu boleh mula dilakukan bermula pada hari Isnin. Isnin 8 hari bulan kalau tak silap saya. And then kalau ada parents yang nak bayar secara ansur, kami okey dengan bayaran secara ansur mungkin 3 kali bayaran, tak ada masalah. Okey, diharapkan jawapan itu telah menjawab persoalan daripada Puan Sabrina. Adakah kelas tambahan akan dilaksanakan? Puan Nur Hafizah bertanya. Untuk kelas tambahan, saya sudah edarkan surat dan juga Google Form bagi mana-mana murid yang berminat sahaja. Sebab bayaran untuk kelas tambahan adalah 50 setiap bulan bagi 5 subjek, which is Maths, BI, Science, Sejarah dan juga BM dan Bahasa Melayu. Kita akan adakan 2 kali Sabtu, sama ada 2 kali Sabtu minggu kedua dan juga minggu keempat, tapi tertakluk kepada aktiviti dan takwim sekolah lah. Sekiranya ada murid yang masih berminat untuk join kelas tambahan yang akan bermula pada Jun 2023, saya akan open balik link Google Form tu ataupun berhubung dengan guru kelas. Itu sahaja. Saya tak masukkan kelas tambahan dalam perancangan program yang ni sebab yang yuran kecemerlangan 150 hanya adalah untuk 8 program besar, tidak termasuk kelas tambahan. Boleh ke pihak sekolah adakan satu program taklimat kemasukan ke SBP ataupun MRSM bersama dengan ibu bapa? Puan Sawiyah. Baik. Itu antara program yang sebenarnya ada dalam perancangan pihak pentadbir. Cuma kami perlu dapatkan maklumat yang lebih detail daripada kementerian nanti berkenaan dengan proses kemasukan ke SBP dan MRCM, dan kami akan maklumkan. Kalau tak boleh bersemuka nanti, kemungkinan kita akan buat secara atas talian macam ni jugalah. Untuk taklimat kemasukan SBP dan MRCM. Dan untuk kelas tambahan itu juga saya ada penambahan sedikit. Untuk kelas tambahan, fokus utama kami adalah untuk membantu murid mengatasi masalah keciciran topik-topik tahun sebelumnya. Tahun-tahun sebelum. Sekurang-kurangnya mereka bersedia untuk kemasukan ke SBP dan MRSM. Terima kasih Encik Herman atas penjelasan. Murid bukan Islam tidak akan terlibat untuk program kerohanian. Ada. Mereka masih ada aktiviti untuk murid-murid moral. Nanti dia akan diuruskan oleh sama ada kaunselor ataupun panitia moral. Betul. Dan satu lagi soalan mungkin untuk Puan Dina sebelum kita beredar ke slot seterusnya, bolehkah pembayaran dibuat secara online? Bayaran secara online hanyalah kepada guru kelas sahaja. So segala
information mengenai bayaran sama ada secara online ke secara cash akan melalui guru kelas masing-masing. Itu je. Okey, baik. Terima kasih. Diharap persoalan Ibu Bapa telah terjawab. Okey, satu lagi. Adakah peperiksaan akhir tahun hanya melibatkan silibus tahun 6? Okey, Ya. Puan Safia dan untuk makluman semua, sekiranya kita kita cakap pasal USA hanya dinilai untuk tahun semasa sahaja. So hanya topik yang dipelajari pada tahun semasa sahaja yang akan dinilai. Sekiranya ada ujian pertengahan tahun nanti, setakat topik yang dah belajar daripada bulan 3 sampai ke bulan 7 mungkin akan dinilai pada bulan 8. Itu saja. Okay. Dia akan dinilai untuk topik dan subjek tahun semasa. Sukatannya tahun semasa. Dia takkan ambil kira tahun-tahun sebelum ni. Bukan macam UPSR. Betul. Okey, jadi terima kasih Cik Herman atas penjelasan itu. Okey, jadi saya kira begitu saja, begitu dahulu soalan daripada Ibu Bapa untuk Puan Dina. Okey, terima kasih Puan Dina atas penjelasan yang diberikan berkaitan dengan program tahun 6. Okey, jadi kita akan teruskan dengan slot kita yang terakhir untuk malam ini. Okey, dan sebelum itu saya ingatkan lagi sekali untuk tuan-puan tolong isikan kehadiran melalui pautan yang telah dikongsikan dalam ruangan chat. Okey, untuk slot yang keempat, saya akan persilakan Encik Zaini bin Muhammad Yas selaku setiausaha co-curriculum untuk menyampaikan maklumat pengenalan berkaitan dengan PAJSK. Jadi tanpa membuang masa, saya akan persilakan Cikgu Zaini. Baik, terima kasih Hajah Suraya. Yang dihormati Cik Herman dan juga guru-guru tahun 6, rakan-rakan guru dan yang dimuliakan Ibu Bapa tahun 6 2023-2024 sekalian. Nampaknya kita dah agak lewat ni, agak 10 ni. Sebenarnya jadual 29. Tapi biasalah kan. Okey. Saya punya slot ni adalah PAJSK di mana salah satu daripada elemen yang dinilai untuk memasukkan ke SBP dan juga MSM ataupun sekolah khas lah. Bila kita tidak ada UPSR ni tuan-tuan, kita sebenarnya kehilangan kayu pengukur. Kayu pengukur bukan saja parents, murid sendiri ataupun cikgu-cikgu. Kita hilang satu kayu pengukur penanda aras yang besar untuk kita nilai keberkesanan kita mengajar, keberkesanan murid nak dapat apa yang dia belajar selama 6 tahun di sekolah rendah. Dan juga kita ditambah lagi dengan masih ada lagi SBP dan MSM. So kita memang nak anak-anak kita ke satu tempat destinasi pembelajaran yang memang kita target lah SBP MSM ni baik lah tapi kita terawang-awangan, kita tak tahu sebab dulu kalau dia di PSR kalau yang dapat straight A's tu kita ada target kita lah kan. Maksudnya ada harapan tinggi lah sebab dia dapat straight A's. Tapi sekarang kita ada PBD dan ramai masih tercari-cari formula sebenar macam mana cara anak dia nak masuk ke MSM dan SBP dengan senang ataupun tanpa ragu-ragu lah kita kata. Okey. Untuk PAJSK ni sebenarnya dia salah satu apa itu PAJSK? Saya terangkan sikit lah dia sebenarnya adalah pentaksiran co-curriculum. Co-cu dia. Penglibatan luar, penglibatan bukan akademik dia. Okey. Ada co-curriculum, ada extra curriculum dan juga pentaksiran SEGA ataupun ujian standard kecerdasan fizikal. Okey, di antara ketiga-tiga ni, pentaksiran koko dan extra curriculum ni yang diberikan markah. Okey, SEGA ni adalah hanya untuk kecerdasan fizikal, tidak diberikan markah ataupun ada kita tak tahu tapi dia memang tak bagi markah kepada fizikal budak tak boleh Okey, yang penting yang bagi markah adalah pentaksiran co-curriculum dan juga extra. Okey. Dia adalah salah satu berapa peratus PAJSK ni dikira dalam penilaian untuk kemasukan ke SBP atau ke MSM. Okay, kita telah pun mendengar banyak daripada perkongsian daripada orang-orang KPMSD, orang-orang daripada kan sekarang dah dia orang ada kelas, dia orang ada buat kelas kat luar yang berbayar dan sebagainya.
semata-mata nak dapat info macam mana anak dia nak masuk ke SMK-SPP. Okey, melalui pengalaman sebelum ni, ini sahaja yang kita dapat untuk ujian dia. PKSK dengan UKKM untuk MARA ni lebih kurang saja. Ujian dia adalah 60-70% ujian hari tu. Hari anak-anak kita pergi ambil ujian tu, hari tu itulah yang paling besar dia punya imbangan penilaian dia. PBD yang dapat TP6 semua tu hanya 5%. 5% saja. Okey, kepimpinan ni ada dalam extra curriculum. So mungkin di bawah PAJSK juga. Ialah 5% saja. PAJSK agak tinggi 15%. Okey, dikala kita tak boleh nak membandingkan grade akademik. Jadi apa lagi yang kita nak bandingkan untuk anak kita lebih sedikit daripada anak-anak yang lain yang berlumba-lumba nak masuk. Inilah dia PAJSK memainkan peranan yang agak tinggi. 15% tu agak tinggi dari segi kalau semua PKSK semua yang ambil ujian tu semuanya hebat-hebat, PBD semua boleh kata TP 5, 6. So apa yang membezakan adalah PAJSK ataupun pencapaian dan penglibatan dia dalam co-curriculum. Cikgu Zaini minta besarkan slide. Oh sorry. Saya tak buat show. Okey, ini tuan-tuan boleh dapatkan dalam kalau kena rujuk kemudian ada dalam website PAJSK, Kementerian KPM. So apa yang dinilai, apa yang diberi markah tu co-curriculum ada 3 kat bawah tu yang kita masuk dalam sesi perjumpaan co-curriculum diorang. Sukan permainan kelab satuan dan badan uniform. Okey, tetapi daripada ketiga-tiga ini adalah ketiga-tiga ni dah holistik. Cuma untuk menilai, mereka mengambil kira 2 daripada 3. So 2 yang tertinggi daripada 3 bidang yang diceburi. Sebab ada murid yang memang kuat sukan. Okay, so mungkin dia lebih markah pada sukan dengan outdoor, katakanlah dengan badan beruniform. Tetapi persatuannya kurang. So dia mengambil 2 yang paling tinggi, maksudnya dia akan walaupun dia nak holistik, 2 daripada 3 tu pun dah cukup holistik lah untuk budak sekolah rendah dan sekolah menengah. So pengiraannya 2 yang terbaik. So ibu-ibu, tuan-tuan semua boleh dah target sebenarnya daripada tahun 4 lagi. Okey, markah yang terakhir nanti, final grade nanti adalah average daripada tahun 4, 5 dan 6. Bukan tahun ini saja, tahun 6 saja, bukan. Dan 2 daripada 3. So fokus kalau anak kita cenderung kepada sukan dan uniform, kita fokus 2. Anak kita cenderung kepada co-akademik atau persatuan, pidato dan sebagainya, nyanyian, kita fokus kepada kelab persatuan dan pilihlah lagi satu. Kalau tak suka sukan, ambil uniform dengan kelab persatuan. Itu yang kita kena setkan dulu. Okey, markah keseluruhan 110 markah. So peratusnya diambil daripada base value 110 tadilah. Kalau kita skor 100 per 110 tu, 90 per 110 tu, A lah dia. Okay. Extra curriculum, yang ini tambahan, extra. Maksudnya dia dah keluar daripada 100%. Yang ini dia terus campur je. Dia kira average 2 daripada 3 ni dan terus campur je extra curriculum. Yang inilah yang elemen kepimpinan ni. Sebab kat jawatan ada kat sini. Pengawas, ketua murid, PRS dan sebagainya. Yang ini terus campur je nanti. So ini agak mahal sebab dia tak ambil average 110 tadi. Okay, saya nak ringkaskan lah. Nanti panjang. Okay, untuk penglibatan. Okay, saya tunjuk dulu contoh. Saya tunjuk dulu contoh macam mana markah dia dalam sheet bila kita dah isi nanti. Saya present markah. Okey, ini adalah
So bila kita dapat yang ni yang tahun lepas punya murid kita tahun 6 tahun lepas punya kalau nampak lah kan. Okey, dia ada 3 tu sukan permainan, kelab persatuan, badan beruniform. Dan ayat 5 yang diambil kira adalah penglibatan, penyertaan, prestasi. Okay, penglibatan itu adalah yang paling banyak markahnya lah. Paling banyak sebenarnya adalah peratusan pada penyertaan, itu kehadiran. So kalau tak hadir sesi koko, sangat-sangat rugi Kena daripada, kalau kita tahun ni kita ataupun minimumnya 12 perjumpaan. So kalau 12 perjumpaan tu hadir bagi setiap sukan, bagi setiap kelab, bagi setiap uniform 12. So full marknya 40% dah kat situ. So full mark baginya adalah 40%. Okey, ini adalah contoh dia lah. Yang ini murid kita tahun lepas ni dapat A lah. 83 tu. Itu pun tengok average dia daripada tahun 4, tahun 5 dan tahun 6. 74 pada tahun 4, 77 pada tahun 5 dan tahun 6 dia skor 90. So dia boleh drag markah dia untuk dapatkan A 80 lebih. So kita ada masa, tuan-tuan ada masa, so kita kena push lah anak kita untuk grab markah PAJSK ni supaya kita ada beza sikit, gap sikit dengan murid-murid yang lain. Kalau kita punya ujian pun sama, kita ada grade PAJSK kita yang lebih baik, maka insyaAllah kita lebih layak dipilih lah. Okay. Ini kalau kita nak tengok dari segi markah yang detailnya, jawatan, apa semua, kita akan masa yang lama. So mungkin boleh adakan perjumpaan bersemuka. Sebab tahun lepas saya buka satu booth, buka laptop terus kat situ, dia bawa sijil anak dia, parents bawa sijil anak, terus tanya yang ni. Sebab ada sijil yang diiktiraf dan ada sijil yang tak diiktiraf oleh KPM. So PAJSK sangat-sangat strict. Kalau tidak ada di pengiktirafan daripada KPM, dekat sijil tak ada logo KPM, tak ada logo jantah negara, ataupun kalau tak ada pun ada surat belakang lampiran menyatakan diiktiraf oleh KPM, baru diterima untuk di-key in. Walaupun dia satu folder semua sijil, tapi kalau tidak ada pengiktirafan, bukan tak bernilai, tapi tak boleh masuk dalam PAJSK. Untuk pergi interview, untuk pergi tunjuk kat sana ke sekolah-sekolah khas, bernilai, tapi dalam markah PAJSK tidak boleh dimasuk. Sebab nanti orang yang masuk tu saya pula kena query. Okay, so kena ada awareness dulu untuk bagi advice ataupun bagi galakan kepada anak-anak kita untuk grab seberapa banyak markah yang boleh supaya kita dapat drag markah tahun 4 dengan tahun 5 ni, average-nya akan jadi A. Okay, so saya akan terus kepada slide tadi. Nanti kita akan buka nanti bila ada pengisian. Sekarang ni sistem dah tutup, sistem masih belum buka. Bila ada buka nanti saya akan buka booth. Parent-parent boleh datang tanya dan boleh tengok markah anak dia on the spot. Kalau kita di sini dapat berapa markah, di sini dapat berapa markah. Itulah sesi lagi mudah lah. Okay, ini anak jawatan. Sambil tu Cikgu Zaini, saya nak tanya, kemukakan satu soalan daripada Puan Syamsiah. Bagaimana kalau student pergi aktif dengan aktiviti di luar yang tidak ditawarkan oleh sekolah, seperti kelab silat, berenang ataupun kelab tomoy? Boleh diambil kira ke? Itulah yang saya cakap tadi. Biasanya taekwondo atau karate lah, silat pun mungkin. Sebab dia ada banyak kejohanan pertandingan luar, sirkuit itu, sirkuit ini, piala itu, piala ini. Tapi penganjurannya penganjur tu tak memohon akreditasi daripada KPM, bahagian akreditasi. Jadi kita tak boleh nak masuk dalam PAJSK. Bukan sia-sia dia masuk tu. Saya tak kata sia-sia, CG dia tu agak mahal juga kalau kita minta mana-mana. Tapi markah PAJSK tak boleh masuk sini. Jadi markah tak bertambah. Jadi kita kena kalau kita lebih rapat, kalau orang yang karate atau taekwondo ni ataupun main hoki dan sebagainya, mungkin parents boleh push. Kalau dia nak buat pertandingannya, kita query dulu, tanya dulu, dah buat permohonan belum dengan KPM? Dia kena buat permohonan awal dan laporan kena hantar, baru KPM akan keluarkan surat. Yang terbaru, Kangaroo Max, yang international pun
dan sebelum-sebelum ni memang ada diiktiraf. Tapi benda ni adalah tahunan, by tahun. So setiap tahun kena mohon. Tahun lepas dia orang mungkin tak mohon ataupun tidak diluluskan, tak boleh masuk Kangaroo Maths. Tahun ni kita dah dapat surat, kita dah dapat makluman, kita dah buka pun pendaftaran untuk Kangaroo Maths dan pihak Kangaroo Maths dia dah maklum permohonan telah pun dibuat, cuma menunggu kelulusan. So kita harap biasanya akan dapatlah insya-Allah. Maksudnya dia dah buat inisiatif untuk memohon, ada akreditasi nanti, itu dah peringkat mana, kebangsaan paling tidak pun. Okay, so pengiktirafan itu penting. Okay, untuk jawatan juga, apa yang kita boleh buat ni, sekolah boleh buat, apa yang parent boleh buat, kita nak buat supaya anak kita dapat markah banyak. Okay, untuk jawatan, pada tahun ni kita dah ambil inisiatif untuk tambah bilangan AJK. Kalau sebelum ni kita ada seorang pengurusi, seorang naik pengurusi. Tahun ni mungkin seorang lagi pengurusi, tapi pengurusi setiap tahun ada pengurusi, ada naik pengurusi, setiap tahun ada setiausaha, setiap tahun ada bendahari, setiap tahun tambah lagi AJK 5 orang. Pada setiap kelab, pada permainan, pada uniform nanti, supaya ramai anak-anak kita akan dapat markah pada jawatan ni. Okay. Maksimumnya 10, itu pengurusi ataupun kapten dan sebagainya. Dia turun ke bawah lah sampai ke, biasanya kita sampai paling rendah, kita expect murid kita akan jadi ahli aktif. Okay, tak ada ahli biasa, kita akan bagi ahli aktif. Sebab kita punya perjumpaan kurikular, aktiviti-aktivitinya memerlukan ahli-ahli yang aktif untuk menjalankan aktiviti. So paling sikit pun dia akan dapat 4 kat situ. Okay, so 4, 5, 6 ini tak beza sangat daripada 10 Okay, yang kehadiran tu beza tu. Okay, kita pergi lagi. Kecil lagi. Yang ini penglibatan kalau masuk peringkat mana? Belum menang lagi. Penglibatan sahaja maksimum 20 markah kalau antarabangsa. Jadi masuk je. Kalah menang tu markah lain. Masuk je, penyertaan, CJ penyertaan pun dah ada markah. Sama lebih kurang dia dengan pencapaian tu. So bagi libatkan. Bagi dia pengalaman, bagi dia feel, bagi dia kejar. Apa-apa sahaja, terutamanya pada zaman-zaman sekarang ni heat wave lah apa semua, kita dah tergendala, outdoor pun dah tak boleh buat ni, masih on hold, dah on hold pun. So parents, tuan-tuan, puan-puan boleh ambil inisiatif, alert dengan pertandingan-pertandingan online, tetapi pastikan ada pengiktirafan tu tadi Dan cikgu-cikgu kelas, guru-guru kelas pun biasanya kalau ada dia akan share je dekat group. So alert, ambil. Kalau online ni macam tak menyusahkan kita sangat. Macam tahun lepas uniform peringkat antarabangsa online, tapi hanya 3-4 orang saja dia ambil. Jadi rugi markahnya kat situ. So minta yang tahun ni, parents tahun ni alert sedikit untuk melibatkan. Tak menang tak apa, penglibatan pun dah markah banyak. Okay, saya teruskan dengan yang ini soft skill di bawah penglibatan juga. So yang ini biasanya ada budi bicara pada guru-guru. Kalau dia selalu hadir, kita akan bagi full lah komitmen 10 markah dengan khidmat sumbangan dia. Kalau dia sebagai peserta, full mark. Kalau dia bukan peserta tapi dia urus dia membantu program tu, mungkin dia dapat 8 daripada 10. Okay, so kalau dia menyertai saja, dah memang full mark 10. Ni kehadiran 40 markah So bagi-bagilah daripada 12 tu. Kalau sikit, separuh dah datang, 20 markah je. Tu markah penting pada kehadiran. Tahun ni kita insya-Allah sebab kita buat hari Rabu, so budak murid-murid kita yang anak-anak kita yang datang sekolah hari Rabu tu, so automatik dia datang kuku. Kalau sebelum ni Sabtu, iyalah kan, macam-macam program kita ada. Dan tahun ni kita tak boleh buat Sabtu. Sebab Sabtu kita tak cukup 12. Sebab Sabtu yang dibagi adalah 2 Sabtu je sebulan. Dan tak cukup untuk 12, 36 perjumpaan tak cukup. Okay, so insyaAllah tahun ni kita punya kehadiran insyaAllah peratusnya nak naik lah. Okay, ini adalah pencapaian ataupun dipanggil prestasi tadi. Okay, kalau dia mau saya ada apa? Movekan slide. Ke saya tak nampak. Masih di penglibatan. Oh, saya dah move dekat sini.
tapi dia dah. Bila share ni dia tak. Kejap Saya buat slideshow dulu. Prestasi saya share balik. Slideshow. Bukan PPT. Okey. Ini untuk prestasi ataupun pencapaian paling rendah pihak sekolah. Memang daripada tahun-tahun sebelum ni pun kita merancang macam-macam pertandingan di peringkat sekolah, dan kalau boleh kita nak bagi sekurang-kurangnya tempat ketiga bagi semua murid kita. Kerana banyak sangat pertandingan kita. Tetapi kalau Johan pun peringkat sekolah baru 8. Kalau menyertai peringkat kebangsaan tadi, dan dia dapat nombor 3 pun dah 15 markah. So ini adalah pencapaian lah. Penglibatan sesuatu, masuk banyak-banyak. Satu menang pun tak apa. Tak menang Johan pun tak apa. Dia ada tempat ketiga pun ada. Sekarang ni PJSK dah ada tempat keempat. Dah sampai ke tempat keempat. Yang ni mungkin slide yang awal itu tempat ketiga. Ataupun dia anggap 3 keempat tu adalah ketiga bersama. Jadi kita ada harapan lagi untuk mendapatkan markah. Okay, so ini adalah markah 20 markah juga maksimum, iaitu jika anda mendapat Johan peringkat antarabangsa. Ada yang dapat Johan, kita punya tarian atau lepas Johan peringkat antarabangsa. So memang dapat full mark kat situ. Ada 2 orang saya tak silap, penjandang. Okay, grade penilaian ini yang bila dah dikira tadi, dicampur 2 yang terbaik tu, dapat markah campur dengan extra curriculum, katakan pengawas 7. And then dia ambil campur yang tahun 4 dengan tahun 5, average kan, keluarlah markah, dan inilah grade-nya. Kalau dapat markah tu 80 hingga 100%, ialah kita tak nak murid kita bawah daripada B sebenarnya, tapi akan adalah C tu. Dalam berapa ratus, kita nak target A dengan B je semua kalau boleh. Supaya itulah kita kata nak bandingkan apa istimewanya SK Cyberjaya nak banding dengan orang lain, sebab kita tak boleh nak banding dah. TP6 semua. Jadi kita boleh cuba compete, letak penanda aras baru pada penglibatan kita dalam PJSK, mungkin UASA nanti kan, UASA nanti, sebab kita ada inisiatif buat pertambahan. Kita nak mencari satu yang lebih baik pada sekolah kita daripada sekolah lain. Jadi untuk PJSK ni saya mewar-warkan semua sekali supaya alert dengan benda ni. Masih lagi awal, ada je benda dekat kekuasaan, okey cuba. Masuk je. Dekat antarabangsa, masuk je. Kalau cikgu minta nak join mana-mana, siapa nak join ini, masuk je. Supaya kita, daerah pun tak apa. Mungkin ada pertandingan koko ataupun akademik ataupun sukan tahun ni sebab panas, mungkin ada menggunakan video. Itu lagi senang kan. Kita buat ke rumah je. Mungkinlah, belum tahu lagi. Sebab sekarang ni tengah on hold. MSSD pun tak boleh main, MSSS pun tak boleh jalan. So mungkin by video ke apa-apa nanti, join je. Supaya kita ada markah ni. Jangan kita kata biarlah PJSK ni, biarlah tak masuk pun tak apa. Jangan. Sebab kita mungkin ada yang parents yang tak nak anak dia ke MSTF-SPP, tapi sebenarnya benda ni akan membina soft skill dia, pendedahan awal, exposure dia, supaya bila naik sekolah menengah nanti dia dah ready. Sekolah menengah nanti lagi macam-macam kan. So untuk grade, target A ataupun B, jangan C. Kalau betul-betul tak adalah antarabangsa. Untuk dapatkan A, satu antarabangsa ataupun dua kebangsaan daripada 3 tadi tu, daripada 2 yang terpilih tu, adalah antarabangsa ataupun kebangsaan, barulah kita ada peluang nak dapatkan A. Sebab kita ambil average. Kalau daripada tahun 4 lagi kita dah tinggi, tak apa. Dia satu je kebangsaan pun dah cukup dah. Tapi sebab kita nak drag daripada tahun-tahun sebelum ni, kita targetlah kebangsaan ataupun antarabangsa dalam penglibatan kita. Okay? So, untuk extra curriculum, ini untuk ketua murid maksimum 10, ini tak average, terus tampur je. Jadi kalau 100% ni jadi 110 markah dia. So pengawas 7, sama juga dengan yang lain tu. PRS dan selain pada pengawas,
pemimpin kecil di bawah 1 markah, di 6 kat situ. Biasa gitulah PSS kat situ, SBG kat situ juga. PRS kat situ juga, okey. Pengawas 7 lah. Yang ini adalah extracurriculum ni dia akan tambah terus tapi dia pilihan tertinggi. Satu jawatan dan satu lagi dia ada pencapaian anugerah yang ni. So yang mana lebih tinggi dia ambil? Dia 10 je maksimum. Kalau dia kat sana pengawas 7 katakan, kat sini dia dapat pingat hang tua contoh dapat 10. So pengawas tu dah tak kira lah, dia akan ambil yang 10 ni. Ataupun dia tak ada, cikgu anak saya tak ada jawatan, tak apa. Tapi dia ada nilam kat situ. 5. Okey lah 5. 5 ni bukannya sikit sebab dia tambah terus kepada peratusan tadi. Okey, pada average tadi. So, nilam pun saya rasa satu peluang untuk anak-anak kita dapatkan markah yang baik. So, bagi dia buat nilam, baca buku banyak-banyak. Kalau dia tak nak masuk jangan apa pun, buatlah nilam. Supaya kita ada something kita nak add on kepada markah PJSK. Okey, saya rasa itu sahaja slide saya hari ini sampai tak boleh panjang. Saya nak tunjukkan sekejap ya. Saya nak tunjukkan dia punya PJSK punya website. Okey, sambil tu saya bacakan satu soalan untuk Cikgu Zani boleh? Okey, ada soalan daripada Puan Sabrina. Okey, dia bertanya, jika anak contohnya masuk kelas sepak takraw tapi wakil sekolah dan daerah dalam sukan softball, adakah anak masih mendapat markah penglibatan sehingga peringkat negeri? Baik, terima kasih. Soalan yang baik. Okey, kalau kita tengok dekat sini saya tunjuk tu satu yang tu. Dia ada kat atas tu jenis. Sebenarnya jenis kat situ tu yang pertama sekali tu adalah untuk kita ambil dia sebab dekat jawatan dia tu. Sebab bawah tu jawatan. So dia kalau di kelab badminton, jawatan dia apa macam itulah. Tapi kalau dia nak main softball, dia nak main apa, tak ada masalah. Dia masih dikira di bawah sukan. Okey, berapa sukan cikgu? Tapi kalau dia satu sukan saja, dia kira satu. Dia sukan kat situ dia termasuk. Tapi kalau dia ada 2 sukan, satu takraw wakil daerah contoh. Main softball pula peringkat negeri. So kita ada 2 slot tu, kiri kanan tu. Dia ada kat sini pula satu. Macam ni 2 ni. Mungkin stem ni, tapi kat sini ni benda lain. Yang ni dia pidato ataupun yang ni benda lain, quiz. So bila ada 2 yang berbeza kita boleh masuk. Tapi kalau dia badminton, wakil negeri satu, wakil daerah satu. Tak boleh lah, kita ambil yang tertinggi lah. Masuk kat badminton tu. Contoh macam tu lah. Tak ada masalah. Kelab tak ada kena-mengena dengan penglibatan yang tadi. Cuma kelab tu dia ada kena-mengena dengan jawatan lah. Jawatan dekat kelab tu. Itu je. Kita nak tunjuk yang ni adalah laman PJSK So sekarang ni dia tak buka lagi untuk pentaksiran koko. Masih tak ada lagi kat sini. So saya tak boleh nak tunjuk lah. Yang ini ada, extra ada. Cuma still tak boleh nak isi lagi sebab dia tak buka lagi. Nak pilih kelas pun tak boleh. Cuma saya nak tunjukkan yang inilah. Dia akan ada koko kat sini, extra curriculum. Okay, dan dia ada segak. Segak ni perlu perlu pelaporan tetapi tidak ada pemarkahan. Dan tuan-tuan boleh check, boleh semak bila kita dah buka dan isi PJSK nanti akan ada login untuk ibu bapa untuk cek markah PJSK anak dia. Sebelum tu lagi pun biasanya saya pihak Koko, unit Koko akan bagikan Google Form untuk parents isi dan verify penglibatan anak dia. Tak puas hati tak apa, datang sekolah tunjuk terus. Kalau tak pasti yang itu diiktiraf ke tak diiktiraf dan sebagainya. Nanti kita akan bekatkan benda ni sensitif. Kena alert, kena faham betul-betul sebab markah sebab tahun lepas kita ada isu 5 orang parents yang force kita, push kita untuk tukar markah PJSK dia sebab anak dia tak dapat MRSM dan SBP pada pemilihan pertama. So dia nak buat rayuan, dia nak naikkan markah. Jadi kita yang boleh tolong yang mana kita boleh tolong aja. Yang kita tak boleh tolong, kita tak boleh tolong. Yang tak ada iktiraf, kita tak boleh letak dan sebagainya. Dia sampai satu tahap call sampai ke KPM, buat surat rasmi nak buat penukaran dan sebagainya.
boleh try. Kita yang mana kita mampu cuba, kita boleh cuba. Tapi itulah kena faham daripada awal apa yang boleh iktiraf, apa yang tak boleh. So kalau kita last minute baru kita nak buka, parents ni baru nak buka dan ambil tahu pasal PJSK ni, mungkin dah terlambat. Kalau awal-awal ni dah sedar, dah tahu apa nak targetnya, insya-Allah. Itu je. Okay, dan kita akan bila dah settle semua ni, kita akan simpan dan boleh simpan ceritakan semua orang kita simpan. Okay, so macam tu. Okay, cikgu, ada satu soalan. Okay, Cikgu Zaini, sorry. Ada parents bertanya, okay, macam mana kita nak dapatkan, mereka nak dapatkan ya maklumat markah daripada tahun 4. Okay, maklumat markah tahun 4 saya ada simpan kat sini pun. Yang sebelum ni. So kalau nak dapatkan maklumat tu, saya akan boleh forwardkan satu benda ni, satu kelas by kelas ni kepada guru kelas. Yang guru kelas akan share nanti ya, sebab saya nak cari seorang-seorang sekarang kan. Saya bagi guru kelas saya sharekan ni sebab ini yang saya simpan untuk kalau tahun 5 tahun lepas lah maksudnya Tahun 5 tahun lepas kan. Tahun 5 tahun lepas ada. Jadi ada dalam simpanan unit Koko Saya akan bagi full by kelas ni kepada guru kelas sekarang. Sebab kelas tak berubah kan. Okay. Dan ada satu lagi boleh kita tanya? Okay, saya nak kemukakan persoalan daripada dua orang parents, okay, mengikut berdasarkan pengalaman Cikgu Zaini lah yang telah lama menjadi cikgu kan, terlibat dengan unit Koko. Okay, mereka bertanya macam mana kita nak bagi galakan kepada anak-anak yang yang mungkin agak pasif, yang mungkin tak suka terlibat dengan aktiviti Koko, aktiviti sukan. Macam mana kita nak bantu mereka supaya mereka ni juga diberi peluang, okay, untuk menyertai pertandingan yang dianjurkan. Mungkin ada pendapat daripada Cikgu Zaini? Baik, terima kasih. Baik, soalan yang baik. Saya pun nampak kat situ, Puan Zara tu tanya kalau dia introvert, yang pemalu, mungkin tak dipilih cikgu kan. Dia malu-malu nak angkat tangan dan sebagainya. Sebab itu tahun ni kita ambil inisiatif satu pembaharuan dari segi perjumpaan dalam sesi perjumpaan kurikulum. Saya syaratkan setiap unit, setiap kelab, setiap permainan adakan pertandingan sebanyak mungkin. Maksudnya setiap kali perjumpaan mesti ada pertandingan. Supaya kita nak markah pencapaian peringkat sekolah tu. Dan saya minta dia orang rekod setiap perjumpaan ada pertandingan dan rekod 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Work ni yang malu-malu pun semua bila di dalam satu komuniti yang lebih kecil dalam kelab masing-masing, walaupun pertandingan dalam kelab pun kita dah tandingan sekolah lah. Sebab itu kita dalam kawalan sekolah kita yang kawal. Kalau peringkat daerah kita tak boleh nak kawal. So banyak-banyak pertandingan dengan harapan dia dah biasa dengan pertandingan dan dia dah tak takut dengan pertandingan. So bila kita banyak pertandingan yang peringkat kecil-kecilan ni, mungkin cikgu-cikgu yang nak bawa ke wakil sekolah ni dah nampak. Jadi ini adalah satu peluang lah untuk dia orang masuk. Kalau kita kata satu sekolah kita nak pilih wakil sekolah berapa ribu orang ni, 456 ni, mungkin dia tak terpilih, malu tak terpilih sangat. Tapi dalam peringkat yang kecil ni, insyaAllah saya rasa kita bagi je galakan. Pergi je Koko tu ada pertandingan masuk je. Dia automatik masuk. Kalau ada aktiviti itu kata kalau kelab bahasa Melayu buat karangan satu perenggan, pembukaan, pendahuluan contohnya. Pertandingan pendahuluan terbaik tak nak. Itulah kira pertandingan. So pergi je join je. Bagi dia biasa. Okey, ada soalan lain lagi? Okey, ada soalan daripada Encik ataupun Puan Lin Chan. Okey, dah jam 4.5 PJSK boleh check atau amend balik tak kalau ada yang tak betul sebab sebelum ni tak tahu kepentingan, sekarang baru faham, dah jelas. Okey, minta maaf banyak-banyak soalan yang baik, tapi minta maaf awal sebab PJSK ni adalah tahun semasa. Saya hanya boleh tolong untuk tahun semasa. Yang tahun-tahun sebelum ni kalau ada sijil kebahasaan antarabangsa pun bawa pada saya, tapi ni tahun lepas punya cikgu. Saya tak boleh nak masukkan dah. Sebab dia memang by tahun semasa. So minta maaf, yang tu memang tak boleh. Tahun semasa, sebab tu kita target yang baru. Yang lepas tu biar kita tarik dengan markah tahun ni je. Dia punya average tu. Okey, tadi ada soalan kat situ. Tadi
fun run dan sebagainya. Sekarang ni nak run pun tak boleh. So insyaAllah kira dalam kita punya perancangan tu besar tau. SK Cyberjaya ni buat plan-plan SK. Kadang-kadang kita buat perkemahan pun, kita nak buat peringkat daerah dan negeri sebagainya, negeri lain, campur dengan negeri lain. Tapi memandangkan kepada, tengok kepada suasana lah. Tengok, tahun lepas kita buat 2 perkemahan supaya ramai dapat markah perkemahan. 2 kali perkemahan, dalam sekolah sekali, kat luar sekali. So, sekolah ada inisiatif-inisiatif yang dah tersusun lah untuk buat benda ni. InsyaAllah kalau tak ada apa-apa, join je. Boleh check. Okey, ada Tapi tak boleh tukar PJSK tahun 45 boleh check tapi tak boleh tukar. Okey, ada yang tanya macam mana parents nak masukkan markah PJSK sebab belum pernah di-brief sebelum ini, dan ada pendapat yang menyatakan cadangan penjelasan PJSK diberikan semasa murid pada jam 4 lagi. Ya, kita akan turun ke bawah. Kita akan turun kepada jam 4, tapi hari ni saya ambil slot ni sebab kita dah tahun 6. Jadi kena bagi dulu tahun 6 ni. Tahun 4, tahun 5 pun kita akan bagi turun ke bawah agak untuk bagi kesedaran dengan PJSK ni. Tapi yang paling penting ni, tuan-tuan lah, tuan-tuan perempuan yang malam ni lagi penting lah sebab dah this is last year dah, kena final dah, kena faham dulu. Ya betul, dah tahun 4 memang kita kena turun pada tahun 4. Okey, jadi yang masuk macam mana parents masukkan markah PJSK tu mungkin boleh macam ni, yang boleh masukkan markah hanyalah guru tu sebab untuk link ibu bapa dia hanya boleh check markah je. Yang kena masuk bahagian guru baru kita boleh masukkan, tetapi kita akan bagi Google Form dulu dekat parents supaya parents isi apa pencapaian penglibatan anak dia, dan dengan berdasarkan itu baru kita masukkan dalam sistem PJSK. Lepas tu tahun ni saya akan print dulu, yang dah siap isi print dulu, bagi dulu so parents semak dulu supaya tidak timbul isu macam tahun lepas. Mungkin ada guru kelas yang salah isi dan sebagainya, tersilap pandang. Saya akan bagi yang print dulu, lepas tu pulang balik. Tapi Google Form. Okey, jadi saya harap penjelasan Cikgu Zaini tadi berkaitan macam mana pihak sekolah mengisi PJSK itu telah menjawab soalan daripada Puan Sabrina yang minta supaya sekolah share dulu dengan parents sebelum difinaliskan dalam sistem. Okey. Baik, jadi saya rasa itu sahaja. Okey, sebagai cadangan apa? Dia tanya Google Form tak dapat tu, ada di share, guru kelas dah share. Ada. Mungkin terlepas pandang. Okey, InsyaAllah sebagai cadangan boleh diadakan satu sesi kempen pendedahan untuk setiap kelab untuk mempromosikan unit uniform yang menarik minat pelajar yang pasif. Okey, saya rasa guru-guru setiap uniform mereka sudah tentu telah berkongsi aktiviti-aktiviti tahun lepas, yang mana mungkin sama yang akan diadakan pada tahun ini. Contohnya macam uniform TKRS kan, kita ada ujian kenaikan pangkat every year kan. Jadi saya rasa maklumat seperti itu telah dan akan dimaklumkan kepada murid-murid, sama ada daripada tahun 3, 4, 5 ataupun 6, dan kita sentiasa galakkan. Saya pun sebagai guru TKRS, saya pun galakkan murid untuk pergi walaupun kita mungkin ada kuota, tapi galakan tu kita sentiasa bagi dan kita cuba bantu murid dalam persiapan sebelum pergi ke ujian. Okay. Jadi ada satu lagi, Encik Zaid Muhammad Zakaria ada angkat tangan, mungkin nak tanya soalan. Assalamualaikum cikgu. Nama saya Zaid. Anak saya Orhan Kauthar di 6 Amanah. Okey, saya nak tanya cikgu. So jadi ada 4 pentaksiran PBD, PBS, PPSR dan PAJSK. Jadi soalan saya, bolehkah kalau saya beranggapan bahawa anak saya dalam tahun 6 ni tanpa mengambil kira tahun 4 dan tahun 5, ini adalah tahun 6 yang dia boleh improve dia punya pentaksiran untuk tahun 6 saja. Disebabkan oleh 2 tahun yang lepas itu dalam tahap COVID, musim COVID dan sebagainya. Jadi bolehkah kalau saya beranggapan bahawa dalam tahun 6 ni anak saya boleh pentaksirannya akan jadi lebih baik lagi dan mengambil kesempatan untuk tahun ini saja. Itu soalan saya. Terima
Terima kasih Tuan. So seperti yang saya ceritakan tadi, kalau tengok balik slide yang saya share tu, memang boleh sebab tahun biasa pun murid-murid anak-anak kita di tahun 4, tahun 5 ni dia kurang aktif lagi. Walaupun tak ada COVID dan sebelum-sebelum ni pun peluang pada murid tahun 4 dengan 5 sebab pertandingan biasanya bawah 12 tahun. Biasanya dipelopori oleh tahun 6 lah. So tahun 6 lah, tahun ni lah yang kita nak rebut. Okay, so memang boleh kalau kita tengokkan kat sini pun, kalau tengok markah daripada tahun yang ni tahun 4, tahun 5, tahun 6. Kalau tahun 6 ni dia masih lagi 60, memang dia tak boleh tarik. Tahun ni, kalau tahun 6 ni kalau dia dah markahnya sampai 80, mungkin dia akan tarik daripada average tahun 4 dengan tahun 5. So tahun ni lah tahun, jangan biarkan sama macam tahun-tahun lepas supaya dia akan jadi average tahun lepas. Ataupun naik sikit je. So tahun ni kita kena naik banyak-banyak sikit. Tahun ni kena kau-kau je kita bagi naik supaya kita dapat menampung yang tahun 4 dengan tahun 5. Dan soalan tadi boleh tak boleh? Memang boleh dan memang kena buat. Kalau tak naik markah tu sayang. Dan bawah 12 memang inilah tahunnya. Tahun 4 dengan tahun 5 tak boleh nak bersaing sangat dengan tahun 6. Adalah tahun 5 yang boleh bersaing tapi biasanya tahun 6 lah. Dia dah ada segi perkembangannya sudah matang. So memang boleh, itulah soalannya. Itulah yang kita cari tadi tu. Kita kena kejar tahun ni. Okey. Okay. Terima kasih Cikgu. Okey, terima kasih kepada Cikgu Zaini atas penjelasan untuk soalan yang telah dikemukakan Encik Zaid. Okey, jadi saya kira tanggungjawab kita bersama sama-sama untuk kita bantu anak-anak kita, okey, pihak sekolah sentiasa berusaha untuk melaksanakan program untuk meningkatkan motivasi murid, menggalakkan murid dalam semua bidang, okey, pelajaran, kurikulum ataupun koko, okey, dan juga sasiar diri, tapi juga bermula daripada rumah, okey, dan dengan itu kami sangat-sangat mengharapkan dan kerjasama daripada ibu bapa juga untuk Cakna, okey, untuk alert dengan perkembangan ataupun dengan maklumat daripada pihak sekolah, okey, untuk sama-sama membantu menggembring tenaga untuk sama-sama kita bangunkan potensi diri murid, kecemerlangan mereka, okey, macam mungkin mereka lebih kepada kurikulum, jadi kita bantu pula di bidang koko maupun sebaliknya. Okey, jadi saya kira kita dah hampir ke pukul 10.30, okey, dan terima kasih kepada Cikgu Zaini atas taklimat yang telah disampaikan untuk slot yang keempat, slot terakhir kita pada malam ini. Okey, jadi dengan berakhirnya slot daripada Cikgu Zaini, maka saya kira sudah berakhirlah sesi pemufakatan, program pemufakatan bersama Ibu Bapa tahun 6 2023-2024 kita pada malam ini. Okey, jadi mungkin just one final round sebelum kita wrap up. Okey, mungkin ada daripada Cikgu Dina ataupun Cikgu Herman, ada apa-apa makluman terakhir ataupun terkini yang ingin disampaikan sebelum kita bersurai? Okey, baik, dari saya sebagai wakil pentadbir SK Cyberjaya, insyaAllah apa yang kita ada di SK Cyberjaya seperti biasa yang kita cuba kekalkan tradisinya. Okay, kita tak pernah tinggalkan seorang murid pun daripada kelas C sampai ke kelas A. Okay, ke semua kelas itu, semua murid itu akan diberi peluang yang sama dan diberikan penilaian yang sebaik-baiknya supaya apa yang mereka dapat di SK Cyberjaya menjadi kenangan yang berkekalan apabila mereka melanjutkan pelajaran ke peringkat menengah nanti. InsyaAllah. Itu biasanya itulah pegangan yang kami pegang, saya rasa daripada mula saya masuk ke Cyberjaya dulu. Okay. Betul Cikgu Herman. Okey, bagus pendapat pandangan tersebut dan pegangan itu memang kami pegang, okey, dan lagi-lagi sebagai guru tahun 6 yang mana kami cuba bagi yang terbaik untuk anak-anak tahun 6 sebelum mereka meninggalkan zaman persekolahan sekolah rendah. Okey, jadi sebelum kita bersurai, okey, saya nak ingatkan sekali lagi untuk ibu bapa sila pastikan telah mengisi kehadiran melalui pautan yang telah dikongsikan di ruangan chat. Okey, dan apa saja persoalan boleh
merujuk ataupun boleh berhubung dengan guru-guru kelas. Okey, jadi dari saya, Miss Suraya, saya ucapkan ribuan terima kasih kepada semua guru yang telah memberi taklimat pada malam ini, dan juga terima kasih atas kehadiran, sokongan, perhatian yang telah diberikan oleh ibu bapa para penjaga murid-murid tahun 6 tahun 2023-2024. Jadi alhamdulillah kita berjaya selesaikan kita punya program pada malam ini, dan diharapkan program yang dirancangkan sepanjang tahun akan dapat berjalan dengan lancar dengan kerjasama daripada ibu bapa sekalian. Jadi sekian saja daripada saya. Mohon maaf andai ada terkasar bahasa, tersilap kata. Dan insyaAllah kita berjumpa lagi. Dan dengan itu sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.